Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, edisi Ahad 7 April 2024 bersama dengan saya, Irfan Syahmi Nasution dan pasangan saya hari ini. Saya Syafiqah Isa. Apa khabar Irfan? Sihat, Syafiqah, apa khabar? Sihat juga. Balik kampung ke tahun ni? Tak balik. Samalah kita. Apa, kita akan berada di sini untuk memeriahkan anda sebab nanti kita ada SPM edisi khas Aidilfitri. Oh, jangan lupa saksikan teaser kami nanti. Betul. Walaupun kalau kita melihat Irfan, aliran trafik kalau lihat semalam masih lagi dalam keadaan yang tenang. Betul, dan terkawal. Dan masih lagi terkawal. Apa yang kami akan bawa kepada anda hari ini adalah perkongsian dan juga insentif yang diberikan oleh kerajaan, di mana 2 hari tol akan diberikan secara percuma bersempena dengan sambutan Aidilfitri tahun ini. Okey, kalau kita boleh saksikan di skrin anda sekarang ini, 8 April itu hari Isnin dan juga 9 April hari Selasa bermula jam 12.01 pagi sehingga hari Selasa 11.59 malam. Jadi tol percuma ini akan diberikan kepada jenis kenderaan kelas 1 iaitu kenderaan persendirian di semua tol Plaza Tol kecuali Plaza Tol Sempadan Negara iaitu Plaza Tol Bangunan Sultan Iskandar dan juga Plaza Tol Tanjung Kupang Johor. Jadi anggaran implikasi kewangan bernilai 37.60 juta ringgit. Pengguna juga dinasihatkan untuk mendapatkan rehat secukupnya dan memastikan baki kad Touch and Go serta e-wallet adalah mencukupi. Walaupun percuma, tapi tetap kena sentuh kad Touch and Go itu. Okey, sedikit lagi pesanan kepada anda yang akan balik ke kampung halaman. Ini pula Smart Lane peraktifan lorong kecemasan sebagai laluan kenderaan di lokasi kesesakan yang terpilih. Jadi berikut merupakan lokasi-lokasi dan juga masa yang telah pun ditetapkan oleh lembaga daripada PLAS kalau kita boleh lihat di sini. Tapi yang paling penting sebelum ingin memulakan perjalanan, periksa kenderaan anda. Ini juga sangat penting. Tapi selain daripada anda melihat dan juga memeriksa kenderaan anda sebelum nak balik ke kampung, kena juga muat turun aplikasi ATM Klik. Betul-betul percuma. Sebab nanti kalau dah balik kampung, tak gaduh Irfan nak rebut TV. Oh, betul lah juga. Atuk nenek nak tengok TV 6. Yang cucu-cucu nak tengok TV 2. Nak layan kartun. Yang mak ayah tengok remaja-remaja TV okey. TV okey. Lepas tu yang mak nak tengoklah berita RTM dan juga TV 1. Selamat Pagi Malaysia nak tengok edisi khas kita kan. Jadi kalau ada ATM Klik, betul-betul percuma tu tak perlu nak berebut-rebut. Tengok kan. Lagipun ada banyak telefilm khas sempena Aidilfitri ini yang akan disajikan kepada anda bersama juga dengan kami untuk SPM Raya nanti. Okey. Dan kalau kita boleh kongsikan, walaupun kita dah dalam mood nak beraya ni, jangan dilupakan kewajipan kita untuk menunaikan zakat fitrah. Ini kita kongsikan sedikit lagi berkaitan kadar zakat fitrah negeri untuk tahun 2024 ini di antaranya. Jadi jangan lupa untuk segerakan pembayaran zakat anda. Saya faham sekarang ini semua orang macam tengah sibuk beli baju raya, kan, persiapan raya, tapi usah kita lupakan kewajipan kita sebagai seorang Islam. Ya, betul. Okey, kalau kita boleh lihat walaupun sekarang ni dah ramai yang membeli belah secara dalam talian, tetapi masih lagi ramai yang suka ke kedai-kedai yang secara fizikal seperti ini. Jadi kalau kita melihat Jalan Tau masih menjadi lokasi tumpuan pembeli dan juga peniaga. Jadi perinciannya Jalan Tuanku Abdul Rahman Jalan Tau masih menjadi tumpuan warga kota untuk membeli barangan keperluan menjelang Aidilfitri pada saat-saat akhir. Namun masih ada yang selesa untuk membuat pembelian secara asas talian. Jadi bagi yang memilih membeli secara fizikal, ia disifatkan lebih memberikan kepuasan kepada pembeli. Ia disebabkan juga setiap barangan yang ingin dibeli boleh dilihat dan dipilih mengikut cita rasa sendiri. Okey, itu di antara pengalaman dikongsikan oleh pengunjung yang datang ke Jalan Tau. Betul jugalah, sebab kalau baju tu kalau kita tengok dalam talian tu model yang pakai, model pakai eloklah terletak Irfan sampai dekat kita, alamak. Jadi kebanyakannya terutama yang wanita lah. Yang lelaki pun susah juga sebenarnya. Memang kena pergi saya pun akan pergi physical store untuk saya tengok macam mana baju tu. Kalau saya dah cukup pakai, puas hati, baru saya beli. Kan gitu, ke baju di badan sendiri. Itu dia. Okey, seterusnya juga kami ingin kongsikan bersama dengan anda berikut di mana MCMC panggil 4 pemilik akaun Facebook ini ekoran daripada penganjuran tilawah Al-Quran yang dikatakan tidak akan dijalankan untuk tahun ini. Ya, menerusi kenyataan MCMC, semua data yang dimuat naik individu berkenaan telah direkodkan sebagai bahan bukti untuk siasatan dan tindakan lanjut. Beberapa lagi individu akan
dipanggil bagi membantu siasatan yang sedang dijalankan. Dakwaan di akaun Facebook dan X kononnya, Malaysia tidak lagi menganjurkan tilawah Al-Quran, sebaliknya hanya fokus kepada penganjuran konsert tular sejak beberapa hari lepas. Bagaimanapun, perkara itu dinafikan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan Rabu lepas dengan memaklumkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Kebangsaan telah ditetapkan pada 23 hingga 28 Mei di Kuantan, Pahang. Jangan tak pasti, tolong jangan kongsi. Tolong jangan kongsi. Okey, kita nak kongsikan juga kepada anda selain daripada muat turun RTM Klik. Sepanjang raya nanti tak sempat nak tonton berita penuh, anda boleh cari berita-berita pendek dan penting di semua akaun media sosial kami di Berita RTM dan juga di Best Plus. Ada Best Plus kini, Best Plus kena tahu, Best Plus generasi, Best Plus lokal, Best Plus dulu-dulu, Best Plus jalan-jalan dan Best Plus mana-mana. Ini macam-macam konten, Best Plus ada. Konten 1 minute generation. Baik. Okey, apa kata sekarang Syafiqah? Kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia selepas ini. Selamat Pagi Malaysia. Radio, my favorite song. Kalau pergi Kuala Lumpur, tulis nama atas batu. Gol! Seronok kan? Anda boleh tonton secara langsung, VOD, dengar radio dan podcast melalui satu aplikasi. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Papa, itu kan lampu merah. Kanak-kanak pun faham peraturan jalan raya. Selamat Pagi Malaysia. Okey, angle ni cantik tak? Macam, boleh lah. Jejak tudung tak betul. Mas, sekarang nak cakap apa? Sophie. Selamat. Hai, buat apa dari tadi tu? Cakap seorang-seorang. Allah, buat video lah Munawar. Malulah tak balik raya kan? Tengah sedih ni tak balik raya. Sedih lah. Kita sama lah tak balik raya. Oh, tak balik raya juga? Jadi bagi anda yang tak balik raya tahun ini, jangan risau. Jangan sedih-sedih. Apa kata anda hantarkan kepada kami video Salam Perantauan. Anda boleh hantarkan salam perantauan anda di email yang tertera. Ingat, jangan panjang-panjang tau. 15 saat sahaja. Jadi jom, kita buat ucapan raya jom. Kan? Tak balik raya juga kan? Sekejap. Nak cakap apa? Tunggu sini, okey tak? Sekejap. Tapi skrip tak ada lagi Munawar. Kita fikir skrip dulu. Buat skrip dulu lah. Okey, jom. Jom. Apa nak cakap? Yang best sikit ayat kita ni. Assalamualaikum. Saya suka makanan moden. Tapi kalau setiap kali raya, lemang dan rendang tetap menjadi pilihan. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Walaupun saya suka mendengar lagu-lagu raya yang moden, tapi bila menjelamnya Syawal, saya tetap suka lagu-lagu raya yang klasik. Dengan menjelang Hari Raya, berakhirnya puasa. Walaupun sekarang ni dah ada kad raya digital, tetapi saya lebih suka untuk menulis dan menghantar kad raya secara fizikal. Baru dan lebih bermakna.
Saya tak suka online transfer. Saya suka bagi duit raya dalam sampul raya. Siapa nak duit raya? Balik kampung. Oh, balik kampung. Saya ni memang menetap di bandar. Tapi kalau raya, pasti saya akan balik ke kampung. Jomlah balik kampung. Sekalipun zaman sudah berubah, walau cara mungkin berbeza. Namun Hari Raya tetap diraih bersama. Jangan lupa saksikan Selamat Pagi Malaysia edisi khas Aidilfitri pada Hari Raya kedua sehingga Hari Raya kelima di TV1 saluran berita RTM dan juga RTM Klik. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, meraihkan sebulan berpuasa. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Hari yang mulia telah pun tiba, bersama merayakan rahmatnya. Bermaaf-maafan di pagi raya, lupakan segala kekilafan. Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia bersama Irfan dan juga Syafiqah. Ya, tapi seronok kan promo raya tu tadi? Oh, meriah lah kan? Meriah sangat-sangat. Nanti kita ulas sikit lah pasal promo Boleh, tu. tak ada Tapi masalah. sekarang ni kita nak bersama dengan rakan kita untuk seleksi pagi. Terus sahaja ke Kedah FM bersama dengan rakan kita di sana, DJ Zul dan juga DC Su. Silakan. Mengantuk tu rehatlah di tempat yang selamat kan. Minum air dulu. Tapi tak boleh lah puasa. Tak boleh lagi. Okey, kita dah bersiaran di Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih Irfan dan Syafiqah yang memberi laluan untuk kita berkongsi perkabaran dari negeri Kedah macam biasalah. Kita kongsikan untuk anda. Saya Suryani Muhammad dan juga saya Zorenova. Dan pastinya kita nak kongsi berita-berita menarik dari negeri Kedah ini. Betul. Okey, yang pertama kita nak kongsikan tentang agihan infak ayam segar fakir dan miskin sempena dengan Aidilfitri yang akan kita sambut beberapa hari saja lagi. Dan yang pastinya diraikanlah untuk keluarga Asnaf dan juga fakir miskin seramai 1,666 orang di seluruh daerah Pendang. Masing-masing menerima sumbangan lah 2 ekor ayam, Zul. Alhamdulillah. Rezeki melimpah-limpah lah untuk mereka semua ni kan. Dengan purata berat sekitar 1.5 kg hingga 1.7 kg lah daripada Lembaga Zakat Negeri Kedah SZNK. Betul. Dan selain itu juga agihan zakat ni pada bulan Ramadan ini juga turut diberikan kepada 25,000 orang di kalangan asnaf fakir miskin dan juga fisabilillah yang akan menerima sebanyak RM500 sebelum Hari Raya Aidilfitri ni. Dan juga manakala 300 lagi orang mualaf akan menerima RM1,000 terutamanya bagi mereka yang baru pertama kali menyambut Ramadan dan juga Hari Raya tahun ini. Dan untuk itu juga SZNK menyasarkan kutipan zakat fitrah sebanyak 12.6 juta terdapat 3 zakat kadar zakat fitrah lah pada yang telah ditetapkan di negeri Kedah itu RM7, RM14.50 dan RM22. Jadi digalakkanlah untuk tunaikan zakat dengan nilai beras yang dimakan sepanjang tahun. Betul. Dan seterusnya pula ni kita nak kongsikan untuk anda semua larangan bermain mercun ni buatan sendiri oleh PDRM yang mana polis Kedah memberi amaran kepada orang ramai supaya tidak membeli mercun dan juga membuat mercun sendiri sebab tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana individu yang didapati ingkar dengan arahan tersebut. Yalah setiap tahun ada lah kes putih tangan lah apa semua. Jadi kepada adik-adik sekalian, kepada kita semua, hindarlah untuk tahun ini. Simpanlah duit tersebut. Simpan duit tersebut untuk benda-benda yang lebih bermanfaat. Betul. Daripada lagi dah buat cipta mercun sendirilah apa kan Zul. Jangan. Dulu su buat dah dulu. Membahayakan kesihatan. Su juga yang kena. Okey, juga kita juga dah kongsikan ada rancangan-rancangan menarik kat Kedah. Betul. Sepanjang Aidilfitri ini kita ada rancangan-rancangan menarik di Kedah FM. Antaranya kita ada Malam Raya. Itu kita ada Syukur Raya, iaitu sembang raya bersama dengan personaliti Kedah pada pukul 10 malam. Kemudian raya pertama pula kita ada Riangnya Raya. Ini kita nak bersama dengan Perembit lah macam mana? Biasalah tentunya dengan kanak-kanak lah. Tapi kan insan famous yang terkenal. So nanti kita nak tahu, nanti kena tengok lah. Dan juga adik daripada Bintang Kecil pukul 3 petang 3 petang. So jadi banyaklah progresian rancangan-rancangan raya. Rugi yang pun tak dengar. Jadi kepada hangpa semua jangan lupa untuk terus bersama kami di Kedah FM sepanjang Aidilfitri ni. Banyak yang menarik kita nak berikan kepada hangpa semua. Terima kasih penerbit untuk Bashira Bahrom. Kita kembali bersama dengan Syafiqah. Silakan. Dan juga Irfan, silakan.
Baik, terima kasih Kedah FM, terima kasih DJ Su dan juga DJ Zul. Rugi hampa tak dengar, hampa tak dengar. Rugi juga kalau hampa tak tengok Selamat Pagi Malaysia edisi khas Aidilfitri nanti. Okey, seterusnya kita nak bersama dengan Irfan Syamie Nasution. Ada berita-berita yang penting untuk disampaikan hari ini dalam SPM Sana Sini. Silakan Irfan. Ya, betul tu Syafiqah. Inilah dia di antara perkongsian untuk SPM Sana Sini. Kita mulakan dengan perincian perkongsian berita yang pertama. Di Don Mata Air Perlis, 200 asdaf disantuni menerusi program Kasih Ramadan, menerusi sumbangan barangan keperluan harian dan juga wang tunai. Penyelaras Don Mata Air, Siti Bereni Yahya berkata, sumbangan diharap membantu persiapan Aidilfitri. Program tahunan itu menyasarkan penyaluran bantuan kepada anak yatim, orang kurang upaya, warga emas dan juga pesakit terlantar. Selain itu, pelbagai program lain turut dianjurkan, antaranya program ziarah kasih, kongsi rezeki juadah berbuka puasa dan tadarus Al-Quran bertujuan memperkukuhkan ukhuwah sepanjang Ramadan ini. Sempena Hari RTM ke-78, RTM Kedah tidak ketinggalan meraihkannya menerusi program skuad Kedah FM Mai Singgah Iftar di dataran Medan Badar Alostar. Program dianjur dengan kerjasama Masjid Negeri, Masjid Zahir serta Kelab Motor Antik Kulim. Pelbagai aktiviti menarik dilaksana, antaranya edaran bubur lambuk, kuis bersama kanak-kanak, ujian hafazan dan sesi bersama penyampai radio Kedah FM. Selamat 22 sempena Aidilfitri dilaksana pada 8 hingga 13 April dengan tema Rumah Selamat sampai ke destinasi. Ketua Polis Negara berharap kerjasama penuh daripada masyarakat bagi memastikan sasaran operasi berkenaan dapat dicapai. Selain memastikan Hari Raya Aidilfitri disambut dengan rasa selamat dan sejahtera, beliau menasihatkan orang ramai untuk merancang perjalanan pulang ke kampung halaman. Baik, itulah dia perkongsian SPM sesini. Kita akan saksikan terlebih dahulu segmen Biar Betul. Jom kita saksikan. Yang membuat tuduhan yang dangkal dan jahat menuduh bahawa tahun ini tidak ada majlis tilawah Al-Quran. Saya telah mengarahkan pihak MCMC untuk meneliti, mengenal pasti semua yang terlibat bersekongkol dalam operasi influence operation ini dan kita akan ambil beberapa tindakan. Tular kononnya majlis tilawah Al-Quran tidak dianjur tahun ini. Tuduhan dibuat beberapa individu menerusi akaun media sosial. Umpama gerakan terancang, semua muat naik menggunakan ayat yang lebih kurang sama. Hanya dengan sekali carian, pasukan Biar Betul dapat mengesahkan tuduhan yang dilempar tak selari dengan perkara sebenar. Menurut Timbalan Menteri Agama, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, program tilawah kekal dianjur tahun ini. Si kaki fitnah pasti tak duduk senang. Bukan setakat hasutan tak menjadi, mereka pula kini jadi buruan. Menurut MCMC, setakat ini 4 individu disyaki ada kaitan dengan muat naik terbabit telah dirakam percakapan. Beberapa lagi suspek akan dipanggil dalam masa terdekat dan jika didapati bersalah, mereka boleh didenda sehingga RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya sekali. Elak sebar fitnah dan tak perlu beraya di sebalik tirai besi. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Ya, dalam 2-3 hari ini merupakan saat-saat akhir ataupun percutian terakhir sebenarnya untuk kita melakukan persiapan menjelang Syawal yang akan tiba tak lama lagi. Tapi ialah selain daripada kita menguruskan perbelanjaan, bagaimana untuk kita mengawal perbelanjaan itu, kita juga perlu menguruskan juga mental dan juga psikologi kita. Jadi hari ini untuk kita bersama-sama belajar dan juga memahami bagaimana untuk menguruskan psikologi, terutama semenjak ataupun menjelang Syawal ini nanti, kita bersama dengan tetamu di studio, Puan Nurul Hidayah Muhammad Saad, klinikal psikologis, pensyarah Fakulti Sains Sosial dan Kesenian Liberal UCSI Universiti. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih jemput saya hari ini. Sama-sama. Puan sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Tapi itulah bila kita nak balik
ke kampung halaman ini bukan saja persiapan dari segi fizikal yang perlu dilakukan, mental juga memerlukan satu persiapan yang cukup rapi. Apatah lagi dalam kesempatan raya ini kita mengambil peluang untuk bermaaf-maafan. Tetapi permasalahannya di sini, adakah kita bersedia sebenarnya nak menghadapi ataupun melihat orang yang kita nak maafkan itu? Jadi persediaan dari segi mental dan juga psikologi ni, dari segi ataupun dari aspek maafkan ini. Okey. Yalah, kalau kita ingat dulu masa COVID kan, kita raya sendiri-sendiri sesama kita je kan. Lepas tu sekarang dah tak ada COVID, kita pun dah raya balik semula. Dah berjumpa balik. Kita kena tahu bila kita jumpa balik tu kita dah ada gap sebenarnya. Kita dah lama tak jumpa. Dia ada rasa macam janggal sikit kan. Ada juga benda-benda yang kita dah tak update. Maksudnya kan macam mungkin benda-benda, ada benda yang kita dah tak tahu lagi dah. Kan? So bila macam tu, bila kita jumpa dengan orang yang kita rasa janggal ataupun kita rasa macam kenangan lalu menjelma kembali gitu kan. Jadi kita rasa macam gitu, kita kena ingatkan diri kita lah, yang lepas tu mungkin sekarang dah tak sama. Orang pun berubah-berubah kan. Mungkin dulu lain, sekarang lain kan. Nanti kita rasa awkward dan kita rasa macam janggal tu, kita fokus kepada sekarang. Fokus pada sekarang. Bila kita nak bersembang tu kan, katakanlah alah awkward, janggal pula kan. Lepas tu kita nak kena minta maaf pula. Itulah pasal nak kena menghadap muka dia pula kan. Allah. Okay. So secara tipsnya lah kan. Secara tipsnya tu kita tegur sekadarnya. Tegur sekadarnya dalam keadaan kita pun faham keadaan kita sekarang berbeza. Orang tu juga berbeza. Kita yang bercakap, orang tu juga yang bertanya lah, kita yang menjawab. Jadi perspektif orang yang bertanya kan, kita bila kita bertanya tu, lepas daripada tu kita dah tak ingat dah apa kita tanya. Kan, betul. Tapi orang yang menerima tu, orang yang mendengar tu, mungkin dia tersentuh. Bila kita dah lama tak jumpa, tanya sikit pun kita tercuit gitu, tahu. Jadi bila kita dah lama tak jumpa, kita jawab sekadarnya. Dalam keadaan yang kita fokus sekarang. Benda yang lepas dah lepas. Sekarang mungkin berbeza. Orang pun mungkin berubah. Move on lah ni. Ya, betul. Yang present. Fokus kepada sekarang. Jangan diingat kisah-kisah yang lama tu. Kita moving forward. Sekadarnya. Tapi itulah dalam kegembiraan kita nak menyambut Syawal ini. Ada juga mereka yang berduka. Mungkin kehilangan insan-insan yang tersayang. Jadi untuk mereka yang terpaksa menghadapi Syawal ini tanpa ahli keluarga yang tercinta, bagaimana pula untuk menguruskan psikologi mereka? Dan juga orang sekeliling, apa pula peranan kita? Okey, baiklah. Bila kita cakap mengenai kehilangan, kehilangan ni dia ada fasa dia. Fasa bila dia mula-mula tu dia marah. Kemudian dia mungkin dia tak terima, dia deny, dia angry, dia deny. Lepas tu nanti dia ada macam kita kata bargain tau, dia macam tolak tahu, macam kalau lah aku tak ada waktu tu, kalau lah aku kalau. Dia ada fasa-fasa dia. Lepas tu barulah, lepas daripada fasa tu barulah dia akan masuk murung sedikit. Dia akan sedih. Tunggu lepas tu baru dia akan lebih agak sedikit terima, sedikit demi sedikit. So kehilangan tu fasa dia, ada orang 1 tahun, ada orang 6 tahun, ada orang 10 tahun. Jadi orang yang menerima, orang sekeliling, hormati dan beri ruang. Beri ruang dan beri, orang kata beri ruang, beri space, beri masa. Kita beri masa untuk orang yang kehilangan ni, untuk dia sendiri bercerita dengan kita, atau dia sendiri yang inilah yang orang kata tu move ataupun nak heal ke kan, bagi dia sendiri yang mulakan dulu. Kita beri ruang, beri masa, sebab kita faham fasa-fasa ni panjang dan dia bukannya ikut step 1 2 3. Kadang-kadang dia 1 2 3 patah balik pula, marah balik. Jadi benda-benda ni perlu diproses. Jadi orang yang mengalami kehilangan sebaiknya kalau boleh, bila dia nak luah, dia cari orang yang dia rasa selamat. Yang orang yang selamat untuk dia luahkan, orang yang dia percayai, dan juga orang yang ahli. Kalau kata keluarga, ada keluarga, kita luah pada keluarga yang kita percaya, yang kita rasa selamat. Kalau ada kawan-kawan, dan kalau tak ada, kita jumpa ahli terapi pun boleh kan, sebab dia pun seorang ahli lah, macam kami lah kan. Dan kita memang tahu proses macam mana, apa akan jadi, kita boleh proses. Dia goes two ways lah. Kita sebagai yang menerima pun harus empati dengan proses kehilangan tu, bukan benda yang mudah. Okey, tapi itu untuk mereka yang kehilangan insan yang tersayang. Jadi masa yang akan menentukan segala-galanya. Jadi kita sebagai orang luar, kita berikan mereka ruang dan juga masa yang secukupnya. Tapi ada juga mereka yang memang suka menyendiri. Mereka yang introvert ini, yang tidak suka bersosial. Kalau boleh nak duduk dalam bilik sahaja, tidak mahu menyambut apa-apa juga perayaan. Bagi mereka menyambut perayaan itu menyakitkan kepala mereka. Dan tak suka ramai-ramai. Jadi bagaimana pula dengan orang yang begini?
Okeylah. Saya bagi macam ni, saya bagi tamsilan lah. Tamsilan lah. Macam kata kita punya charger lah kan. Ada handphone kan kita charge, dia boleh tahan 3 jam. 1 hari dia boleh tahan kan. Ada satu handphone tu dia boleh charge, lepas tu dia sejam dah habis. Macam tu jugalah kita. Kita punya bateri ni masing-masing tak sama. Bateri ketahanan kita untuk socialize tak sama. Jadi bila kita punya bateri tak sama, kita hormati orang lain ada kapasiti yang berbeza. Kita hormati orang lain pun ada kapasiti yang berbeza dan perlu untuk recharge. Masing-masing perlu untuk recharge kan. Bateri tu boleh recharge kan. Macam itulah kalau katakan ada ahli keluarga ataupun saudara mara kita kan yang mungkin orang introvert, yang mungkin ada social anxiety, yang mungkin juga dia tak berapa dengan orang, dia memang gagap, dia mungkin ada masalah untuk bersilaturahim, dia macam tak berapa. Bukan dia tak kisah. Dia boleh duduk kat situ. Tapi untuk bercakap tu dia macam tak mahu. Itu pun dia punya bateri dah penuh dah tu. Dah macam dah habis dah kata low bateri dah kena charge dah. Bagilah dia masuk bilik kan. Janganlah kita macam kenapa, tak payah. Kita empati kepada orang. Masing-masing ada bateri beza-beza. Kan ada dia punya kapasiti dia beza-beza. Masing-masing ada brand tertentu lah ya. Tapi tak boleh sebut lah brand. Ada yang charge penuh 100%, ada yang kita dah charge penuh pun bateri dia 30% saja ya. Okey, ini juga satu soalan yang selalu kita tanyakan ya. Bila kita nak balik ke kampung ini, soalan-soalan yang begitu hangat dan juga mencemaskan diri kita ini. Bila nak kahwin, bila nak dapat anak, bila nak tambah anak, bila nak tukar kerja, bila nak beli kereta baru. Bagaimana pula kita nak menghadapi orang-orang macam ni? Itu memang tak tahulah. Memang tak tahu jadilah. Nak lari pun tak boleh kona dah kan. Kalau boleh kita distract, kalau boleh kita macam pastikan mana kita dah target orang tertentu. Nak U-turn kalau boleh lah kan. Kalau boleh U-turn. Jumpa salam dulu tak pusing. Kan dah cukup 1, 2, 3 saat kita pusing. Kalau boleh kan. Tapi sebenarnya yang sebaiknya kita hadapi dan juga ada teknik dalam psikologi. Kita ada teknik dia yang mana kita ceritakan teknik dia kat sini 50-50. 50-50. Katakanlah dalam perbualan komunikasi itu ya 50% sahaja kita beri perhatian kepada orang yang bertanya. Lagi 50% kita stay dengan diri kita. Kita stay dengan diri kita. Apa orang tu cakap, kita ni cakap dengan diri kita je. Tak apa, aku tak kahwin lagi, tak apa. Aku ada benda yang aku nak beli. Tapi kita cakap benda, tapi kita janganlah sebut. kita cakap dengan diri kita tu 50% lah. Lagi 5% sahaja kita beri perhatian. Bila kita tak bagi full perhatian kepada orang yang bertanya itu, jadi kita tak invest, tenaga kita tak banyak lah. Sebab kita lebih pada diri kita. Betul. Dan kita tak banyak memberi signal kepada minda kita lah untuk meresap segala-galanya tu kan. Dan mengatakan emosi kita pun jadi lemah gitu kan disebabkan interaksi yang begitu. So 50-50. Itu teknik yang kita ajar jugalah dalam terapi. Betul. Okey, dalam menguruskan psikologi juga, kalau tadi saya ada kata mengenai pengurusan keuangan. Tapi kalau insan yang normal ataupun biasa, kita boleh menguruskan perbelanjaan itu dengan, bukan kata nak kata sempurna lah, tapi kita mampu untuk menguruskan dengan baik. Betul. Tapi untuk mereka yang mempunyai ADHD terutamanya, kerana ADHD ni kita tahu karakternya seorang yang overspend. Dia berbelanja. Jadi bagaimana pula mereka yang mempunyai ADHD ni, bagaimana nak mengawal nafsu perbelanjaan itu? Betul ya. Orang selalu nampak ADHD ni itulah kredit kad utang kan, macam tapi kan satu tahu orang yang ADHD ni memang dia suka swipe handphone tau. Jadi dia scroll dia memang suka scroll. Jadi bila dia scroll tu dia suka online shopping. Dia tekan baru dia fikir. Sebab dia punya mind dia tu laju. Tapi kan di sebalik tu kebaikan orang ADHD ni, dia beli banyak. Tapi percayalah hati dia baik. Betul. Setuju di situ. Ni kalau hati dia baik, dia suka bagi kat orang. Kalau dia tak ada kat diri dia. Itu pun satu juga kan. Jadi kita pandang dari segi positif jugalah. ADHD ni memang betul, dia boleh diurus. Katakan kalau dia suka scroll, dia suka online shopping, letakkan password tertentu yang menyusahkan dia untuk klik. Yang dia pun tak ingat nanti. Macam alamak kan dah tak ingat password. Nanti kita akan ulang lagi. Jadi benda tu akan mengurangkan risiko untuk dia berbelanja lebih. Inilah teknik bagai-bagai substitution teknik kita ganti kita boleh discuss lah kalau mengenai ADHD ni. Tapi one of the thing adalah kita perlu juga nampak kebaikan dia. Dia memang pemurah.
ADHD dia package. Dia package, dia ada pro, dia ada con dia kan. Tapi saya setujulah kalau kita letak halangan-halangan sebab orang ADHD ni dia tak boleh banyak sangat halangan. Dia tak penyabar orangnya kan. Banyak keluar nanti dia punya barang kan. Terus dia tak belanja kan. Okey, kita bercakap mengenai mental drain pula. Kita kepenatan. Kalau kita cakap okey balik kampung penat memandu, penat memasak, tapi itu kita boleh nampak secara fizikalnya kita pun peluhlah penat semua. Tapi mental drain ni, penat dari secara mental ini mungkin tak ramai yang mengetahui mengenai perkara ini, Puan. Okey, sebenarnya kan berehat ataupun kita kata penat mental lah. Mental ni berkait-kait juga dengan benda-benda lain untuk kata fizikal. Lepas tu kita ada juga berehat emosi. Berehat emosi, lepas tu kita ada berehat sensori. Kita ada berehat kreatif. Kita ada berehat sosial. Dan juga berehat spiritual. So ini adalah antara apa orang kata komponen-komponen lain juga yang sama-sama dengan mental. Bukan mental je, dia ada juga yang lain-lain. Okey. Yang mental rest ni penting sebab bila mental rest kita perlu rehatkan diri kita, break sekejap. Kita kena bagi tahu kat diri kita kena stop sekejap. Okey, berehat sekejap. Mungkin buat meditasi ataupun pernafasan ataupun meditation, mindfulness macam itulah kaedah yang untuk berehat sebentar. Kalau kata emotional rest, kita nak luah, kita kena luah lah. Kalau kita rasa macam tak tahan nak kena lepas juga, lepaslah kat orang. Cuma jangan luah di media sosial. Betul lah. Itu ekspresi yang tidak sihat lah. Lepas tu cari sokongan yang betul, yang real. Yang kita kata selamat tadi tu kan. Lepas tu kalau sensori, terutama sekarang ni lah banyak sangat terdedah dengan digital dan sebagainya. Sensory rest ni kadang-kadang kita rehatkan. Kadang-kadang bunyi bising, bunyi mercon pom-pom-pom tiap-tiap malam kan. Orang yang ada sensory issue dia akan rasa terganggu. Betul. Jadi kalau waktu-waktu begini sensory rest lah, dia perlu mungkin tengok kepada nature, tutup segala-gala gadget tu, mungkin duduk dalam bilik senyap-senyap sorang-sorang. Dia kena ada sensory rest dia. Seterusnya kreatif. Kreatif ni mesti kata bila kata kita kan nak tukar baju baru, nak tukar langsir baru, bila kita gambar rumah, bila kita pasang je lagu apa jadi lagi seronok kan. Nak pula pasang lagu Raya Kami, Lebaran datang lagi. Daripada personality best, lagi tenang rasa jiwa tu tengok pula kami menyanyi kan. Okey, terima kasih banyak-banyak Puan Nurul Hidayah Muhammad Saad, klinikal psikologis, pensyarah Fakulti Sains Sosial dan Kesenian Liberal UCSI University kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Selamat Hari Raya Puan. Selamat Hari Raya. Terima kasih menjemput. Sama-sama. Okey, seterusnya kita nak ke Johor. Ini pula bingkisan dari Johor mengenai kuih bahulu. Terus saja bersama dengan rakan pelapor kita di sana, Maisara Fauzi. Silakan. Selamat pagi Malaysia. Aroma kuih bahulu yang dibakar lama cukup mengimbau suasana desa yang permai. Lazimnya, hidangan tradisi itu akan dicari ramai orang semasa Hari Raya Aidilfitri. Dipercayai dibawa ke tanah Melayu oleh orang Jawa Indonesia, kuih bahulu antara hidangan terkenal dalam rumpun Nusantara yang tidak lapuk ditelan zaman. Ketika era tradisional, kuih bahulu yang dibakar lama mampu bertahan selama setahun. Tidak hairanlah kuih bahulu menjadi bekal pengembara dan pedagang zaman dahulu. Malah masih enak dimakan meskipun dicelup dalam air kosong. Aroma kuih bahulu yang dibakar daripada dapur kayu dan sabut kelapa cukup menarik perhatian dan proses yang bertukar kepada cara moden sekarang juga memberikan rasa dan tekstur yang sama seperti pembuatan tradisional. Rupanya pelbagai bentuk, namun bahulu cermai sentiasa menjadi pilihan. Pengusaha kuih bahulu sejak 2007, Syahril Nizam Muhammad berkata, kini pelbagai perisa unik ditawarkan namun masih mengekalkan ciri-ciri tradisional. Musim perayaan ini, 90% pelanggannya adalah dari Singapura. Kita buat pun sama juga berbagai bahulu. Kita ada bahulu pandan, kita ada bahulu coklat, kita ada bahulu durian, kita ada bahulu strawberry, kita ada bahulu cappuccino. Sehingga kan kita kadang-kadang mendapat tempahan sekiranya kalau orang tu nak makan bahulu kayu manis, kita buat bahulu kayu manis. Sekiranya kalau dia nak suka minum Coca-Cola, kita boleh buat bahulu rasa Coca-Cola. Dan yang terbaru, kita memperkenalkan bahulu Nutella. Berbeza dengan kebanyakan pengusaha lain,
Bahulu dihasilkan beliau mempunyai dua jenis kemampatan, iaitu bahulu lembut dan bahulu keras. Syahril Nizam juga mampu menghasilkan sehingga 200 bekas bahulu dalam tempoh satu hari. Boleh buat disebabkan kerana bila bulan puasa ni kita punya 4 oven kita jadikan 3. Jadi 3 oven itulah kemampuan yang kita boleh buat lah. Dan Alhamdulillah kita pun dapat tempahan daripada orang-orang kenamaan, ada juga daripada kerabat yang dah mula mempercayai lah bahulu kita ni. Beralih zaman, beliau mencipta kelainan bagi memastikan makanan tradisional itu kekal relevan dan diminati pelbagai lapisan umur. Saya nampak bahulu ni dia tak runtuh generasi dia. Mana walaupun satu generasi lain dia tak ada, satu generasi baru sampai, generasi baru ni pun dia menghargai bahulu. Dan generasi yang budak-budak ni pun ada, remaja pun beli juga. Pasal kita sediakan macam bahulu cappuccino. Ni biasa gaya hidup dengan keadaan minum kopi lokal ni kan, kopi-kopi. Jadi kita pun kena ikut macam mana zaman juga. Kerana kopi lokal untuk orang remaja, bahulu cappuccino. Tidak hairan jika masih ada lagi penggemar kuih bahulu kerana hidangan yang sinonim semasa Hari Raya Aidilfitri itu sememangnya membangkitkan cita rasa mewah dan mengembalikan nostalgia Aidilfitri zaman dahulu. Maisara Fauzi, RTM. Selamat pagi Malaysia. Baik, terima kasih Maisara untuk perkongsian bagi sendiri Johor berkaitan dengan kuih bahulu yang sepatutnya ada di atas meja kita semasa Hari Raya nanti. Terusnya kita akan saksikan bikisan Marhaban Ramadan yang disediakan oleh rakan penerbit kita Siti Nurul Husna Bukhari. Jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar agaknya para penonton? Moga-moga imannya lebih baik, puasanya lebih baik, siamnya lebih baik, qiyamnya pun lebih baik biiznillah, insya-Allah. Kita doakan mudah-mudahan Allah Taala menemukan kita dengan Ramadan ini dengan kesihatan yang baik dan moga-moga Ramadan ini mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar biiznillah, insya-Allah. Malam yang disebut sebagai bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maknanya tuan-puan? Bayangkan umur kita hari ini mungkin 40 tahun, mungkin 50 tahun, tetapi hanya dengan beramal pada satu malam dalam bulan Ramadan, usia ibadah kita sudah pun menjangkau lebih daripada 80 tahun. Nak tak? Hidup 40 tahun tapi usia amal 80 tahun. Siapa tak nak? Maka sebab itu kita mesti kejar dengan sebaik mungkin supaya dalam bulan Ramadan ini kita tidak tinggalkan pada 10 hari yang terakhir itu. Al-awakhir disebut oleh Nabi SAW, malam 10 yang terakhir itu adalah malam yang mesti kita berjaga-jaga supaya kalaulah ada doa yang kita panjatkan, Allah Ta'ala sudi nak kabulkan, dan kalaulah ada permohonan taubat yang kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, moga-moga Allah sudi berbelas ihsan untuk menerimanya. Macam mana kita nak manfaatkan 10 hari yang terakhir yang Nabi SAW sebut, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang melakukan qiyam ataupun berjaga malam, tak kisahlah dia baca Quran ke, dia solat malam ke, ataupun dia apa lagi, Ustazah lipat kain kerana Allah SWT, buat cookies kerana Allah SWT, mudah-mudahan Allah terima amal malam tersebut sebagai amal yang dinilai sebagai ibadah di sisi Allah SWT. Cuma kadang-kadang ada orang tanya, buat cookies boleh dapat pahala ke? Ini yang kita sebut, jangan melimitkan ibadah itu hanya di atas tikar sejadah. Ayah-ayah yang buat Grab malam-malam, kalau ada mak-mak yang bekerja sampai ke larut malam
untuk membantu keluarga, mencari nafkah, menstabilkan ekonomi, memberikan yang terbaik kepada ahli keluarga. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup kita ini Allah jadikan hidup dan mati untuk diuji siapa dalam kalangan kita yang paling baik amalnya. Maknanya apa? Kita buat yang paling baik. Kerja kita berniaga cookies. Mak-mak kan, biasalah Ramadan ni sibuk dia dengan cookies kan. Tak apa. Boleh dapat ibadah. Kan sambil-sambil kita buat cookie, gentel-gentel kan, subhanallah, subhanallah. Jangan pula mengata ke orang. Ini sambil bergentel, mulut mengata lagi, takut sia-sia Ramadan kita. Sebab itu sambil-sambil mudah-mudahan orang yang makan lembut hati nak sembahyang, mudah-mudahan orang yang makan baik akhlaknya. Datang daripada mana? Tangan pembuat cookies yang istimewa. Ini yang kita nak. Ayah-ayah kalau bekerja sampai ke larut malam untuk cari nafkah tambahan, beli baju raya untuk anak-anak, ini semua lelah-lelah yang lillah, penat-penat kerana Allah Subhanahu wa taala yang Allah cari. Dan moga-moga di 10 hari yang terakhir ini, selain daripada kita memperbanyakkan salat, selain daripada kita memperbanyakkan zikir, selain daripada kita menjaga ibadah-ibadah khusus kita, ibadah-ibadah yang umum juga, termasuklah pekerjaan yang kita lakukan. Kalau yang menjadi guard, kalau yang menjadi polis, yang perkhidmatan shiftnya sampai ke malam, termasuklah penerbit-penerbit TV dan radio ni, kalau berkhidmat sampai ke malam, mudah-mudahan perkhidmatan yang sedang kita berikan kepada ummah ataupun masyarakat ini juga dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sambil-sambil kerja, sambil-sambil kita ibadah sikit zikir, sikit-sikit baca ayat Quran, baca surah Al-Kautsar, baca surah Al-Qadar. Mudah-mudahan kalaulah malam tu malam Al-Qadar, kalau kita ada zikir subhanallah, seolah-olah kita telah berzikir 1000 bulan. Naklah, senang kan nak buat ibadah ni kan? Cuma kadang-kadang kita yang memayahkan. Kita yang rasa susah nak buat ibadah ni. Mesti atas tikar sejadah je. Tinggal lagi kita sebut nak ke tak nak. Kalau nak, jangan bertidak-tidak, buat sungguh-sungguh. Moga-moga Lailatul Qadar berada dalam genggaman kita. Moga-moga Ramadan ini memberikan kepada kita natijah yang lebih baik, insya-Allah, yang membaikkan kita. Kalau sebelum ni kita jarang baca Quran, Ramadan ni moga-moga kita lebih erat dan dekat dengan Al-Quran. Kalau sebelum ini solat kita biasa-biasa atau berada di penghujung waktunya, Ramadan ini baikkan lagi, awalkan solat supaya apa? Sikit-sikit amal yang kita lakukan ini akhirnya membuahkan kepada kita Lailatul Qadar yang kita kejar. Sesudah kita puasa, kita qiyam pada malamnya, siam ba'da qiyam, summa qiyam. Mudah-mudahan Allah terima amal kita menjadi amal yang paling baik dalam buku catatan amal kita. Siapa tahu sudah bertahun-tahun kita hidup hanya dengan Ramadan 2024, Allah Ta'ala sudi nak mengampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Moga-moga syurgalah untuk kita. Dapat sesuatu, insya-Allah. Moga-moga perkongsian ini dapat membaikkan kita semua. Moga-moga bermanfaat. Jumpa lagi di lain siaran. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal kebaikan kita di bulan puasa yang mulia ini. Baiklah penonton, guru ini ibarat lilin, membakar diri untuk menerangi orang lain. Ciri-ciri seorang guru di mana sanggup untuk berkorban apa saja demi membina masa depan anak bangsa. Hari ini kita cukup bertuah kerana kita akan melihat inspirasi guru Mempangkin Pendidikan Negara Madani bersama dengan saya pagi ini, iaitu Cikgu Katiresa Murty, Guru Sekolah Kebangsaan Mahmud Raub Pahang. Selamat pagi Cikgu, apa khabar? Selamat pagi. Sihat ya? Selamat baik, sihat. Okey, baik. Kita terus nak bertanya kepada Cikgu. Mungkin Cikgu boleh kongsikan kepada kita di antara latar belakang Cikgu sebagai guru. Kalau boleh kongsikan kepada kita dan penonton. Silakan. Okey, selamat pagi. Salam Madani, salam Ramadan pada semua. Nama saya Cikgu Katiresa Laki Murty, berasal daripada Bentong Pahang, merupakan guru di SK Mahmud Raub Pahang, dan kini sedang melanjutkan pengajian di peringkat ijazah kedoktoran di Fakulti Sport Science di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Baik, kalau boleh kongsikan bila Cikgu bermula bergelar seorang guru? Okey, sebenarnya 2002 dah habis SPM. Selama 7 tahun saya mengulang SPM sebab terdapat keputusan yang cemerlang dalam bahasa Melayu sahaja. Maka setelah dapat
setelah tawaran 2009 telah menjadi guru sandaran. Lepas tu 2 tahun, lepas tu barulah dapat peluang untuk menjadi guru di IPG kampus Raja Melewa. Baik, dalam masa 7 tahun cikgu mengulang SPM tu kan, apa yang memberi cikgu kekuatan untuk teruskan? Yalah 7 kali kan, bukannya satu fasa yang mudah untuk dihadapi juga. Mungkin cikgu boleh kongsi. Okey, sebenarnya bagi saya memang hasrat saya nak jadi cikgu sebenarnya. So bila jadi hasrat itu memang kita akan berusaha secara berterusan sehinggalah kita berjaya. Don't give up. So itulah saya punya persepsi, dan ibu saya sendiri pun selalunya bagi tahu jangan putus asa, usaha berterusan akan dapatlah sesuatu untuk kita. Baik, maksudnya apa-apa yang kita buat sekalipun jangan pernah berputus asa. Betul. Kalau kita mahukan sesuatu, pasti kita perlu usaha lebih lah. Betul. Okey, cikgu, kalau kita nak bercakap tentang senario dan juga situasi sekarang ini kan, apa di antara cabaran-cabaran yang cikgu hadapi apabila bergelar seorang guru dengan keadaan dunia kita semakin berkembang pesat ni kan? Mungkin cikgu boleh kongsikan apa yang cikgu lalui, rintangan-rintangannya. Okey, sebenarnya dalam hidup ni, dalam pendidikan memang kita ada banyak cabaran. Okey, cabaran biasanya dari segi literasi dan numerasi lah. Bagi saya sendiri pun, bila kelemahan dalam bahasa Melayu, saya rasa bahasa Melayu ini subjek yang sangat penting, bahasa kebangsaan, dan perlu diharungi oleh semua pelajar di Malaysia. Dan cabarannya adalah literasi, sebab dalam segi aspek pembacaan. So kita ni pelajar kebanyakannya ada keciciran dari segi pembelajaran, mungkin dari segi yang dikatakan oleh YB Fazlan Siddiq, Menteri Pendidikan kita baru-baru ini, sebab literasi adalah subjek yang sangat penting dan perlu memberi penekanan lah oleh guru-guru untuk mendapatkan pengalaman pada pelajar-pelajar kita dan cemerlang dalam pendidikan lah. Baik, jadi itulah aspek yang memberi cabaran kepada guru-guru kita di sini berkaitan dengan literasi dan juga numerasi. Jadi apa yang cikgu lakukan, pendekatan yang cikgu ambil untuk selesaikan masalah-masalah ini kepada mereka? Okey, sebenarnya kita ada banyak teknik sebenarnya. Kita sebagai cikgu ni, kita kena melihat anak pelajar kita dari segi pengetahuan sedia ada pelajar. Sebab biasanya kita dah ada konten pedagogi, tetapi bagi kita pelajar dia ada latar belakang dengan sosioekonomi yang berbeza. Mungkin dari segi perspektif saya sebagai guru, kita kena melihat anak murid kita dengan keadaan semasa, dan juga kita kena buat pembaharuan dari segi pembelajaran kita untuk mendapatkan jalan alternatif untuk pelajar kita. Sebenarnya selain daripada itu, kita sebagai guru, kita kena lihat pelajar kita secara saintifik dan progresif untuk mendapatkan satu laluan yang baik. Sebenarnya anak kita ni, dia nak perlukan satu kasih sayang sebenarnya. Sebab kita tak menghayati, maka kita dapat sesuatu idea yang baru. Selain daripada itu, sebagai guru bukan saja tugas kita sebagai mengajar saja, kita mendidik kita untuk melahirkan anak bangsa di Malaysia. Jadi kalau macam ada pelajar ataupun murid-murid yang mempunyai masalah, misalnya tidak pandai untuk berkongsi dalam bahasa Melayu kan, apa di antara pendekatan yang cikgu perlu ambil? Maksudnya bagaimana cikgu nak mendekati murid-murid itu agar mereka lebih bersemangat untuk belajar lagi? Okey, sebenarnya kita dalam pendidikan kita dah ada aspek inovasi dan juga pembaharuan dari segi PDP kita. So mungkin dari segi dasar kita, pendigitalan, kita boleh buatlah aplikasi-aplikasi yang sedia ada untuk variasikan kita punya pengajaran. Daripada itu, saya juga telah menggunakan satu konstruk, iaitu bahasa Melayu menunjukkan 8 konstruk hati. Itulah bahan inovasi yang telah dilaksanakan, dan juga bahan tu untuk dalam bentuk pengajaran dan juga permainan. Sebab anak-anak kita sekarang ni suka bermain. Betul. So kita kena ikut pada kerenah pelajar dan situasi sekarang. Ya, lagi-lagi kita kena mengikut juga kategori umur mereka kan. Lagi-lagi yang mungkin prasekolah, sekolah rendah ni, yang tahun 1, tahun 2 ni, pasti mereka ni memerlukan kepada kaedah yang lebih seronok untuk mereka memahami tentang sesuatu perkara tu. Jadi itu pendekatan yang penting untuk kita dapat lakukan sebagai seorang guru. Okey, cikgu, apa kata cikgu kongsikan kepada saya dan penonton juga pandangan cikgu tentang dunia perguruan ni? Apa di antara asam garam bergelar seorang guru? Okey, jatuhnya saya 7 tahun dan bangkit balik diri kita tahun yang ke-8 ni menjadi warga pendidik di Malaysia. Bagi saya, kita sebagai warga pendidik, kita kena ada satu pegangan dalam kita punya kerjaya, dan juga kita kena lihat pelajar kita secara mata yang halus sebenarnya. Sebab pelajar kita ni ada banyak latar belakang yang sangat bagus. So kita kena menghayati dan juga mengharungi apa yang kita ada, dan kita kena lahirkan anak bangsa kita. So sebagai guru, kita kena ada sikap inisiatif dan juga empati pada pelajar kita. Apa pandangan cikgu tentang ada murid-murid yang tersisih dalam kelas, ada yang guru ibu bapa memberitahu kepada di media sosial misalnya, anak saya ni dalam kelas ada cikgu yang sisihkannya. Apa pandangan cikgu tentang tu? Bagi saya, bukannya pandangan saya sebagai guru ni kita tidak dinafikan juga. Mungkin dari segi latar belakang pelajar, sebab pendidikan ni adalah datangnya daripada rumah kita sendiri. Sebab ibu bapa kita pun kita kena lihat anak kita, bukan saja guru. Sebagai guru ni akan ada beberapa jam saja
bersama pelajar, mungkin ibu bapa ni memberikan satu perhatian lebih mendalam untuk mendidik anak kita juga di rumah. Maksudnya peranan ibu bapa juga sangat penting ya, bukan betul. sahaja guru sekolah. Jadi ibu bapa bila di rumah tu perlu juga untuk mendidik anak-anak secara tidak formal di rumah. Okey, cikgu, kalau kita boleh kongsikan kepada penonton sepanjang bergelar seorang guru ni, apa di antara kejayaan yang telah cikgu rangkul? Okey, sebenarnya banyak kejayaan, tetapi 2023 ni banyak kejayaan yang telah diarungi sebenarnya. Dari segi Malaysia Teacher Prize, saya telah menjadi guru terbaik teratas 5 di Malaysia dan juga telah menerima kategori Anugerah Guru Inovatif Sekolah Rendah di peringkat kebangsaan dan Johan dalam inovasinya. Itu untuk tahun lepas saja? Ya, tahun lepas saja. Tahun lepas pun dah banyak anugerah yang dirangkul cikgu kan. Dan di antara kenangan-kenangan manis lah kan, cikgu pun dah melalui banyak fasa kan bergelar seorang guru. Apa di antara kenangan-kenangan manis yang cikgu tak boleh nak lupakan? Okey. Mungkin dengan murid-murid ke? Ya, betul. Sebenarnya bagi saya nak ceritakan di sini untuk penonton juga. Sebenarnya orang kata kita punya pencapaian saya sebagai guru, kita pencapaian kita berjaya sebab apabila kita lihat anak murid kita lebih berjaya daripada kita. Yeah. So seorang murid anak saya, ada ramai lagi pelajar saya dan seorang daripada di pejabat immigration, beliau juga tidak mendapat kepujian dalam bahasa Melayu dan saya telah membawa dan 14 hari bersama saya dan mengajar dia untuk mendapatkan kredit kepujian dalam bahasa Melayu dan kini di Jabatan Immigration Malaysia dan sebagai pegawai pejabat awam. Dan itu kebanggaan saya lah. Selain daripada itu ada ramai lagi pelajar-pelajar. Seorang lagi jadi pengusaha untuk wheel corp, jadi kereta, menjual kereta salesman dan gaji saya lebih 4 kali ganda daripada saya. Wow. So itu satu kebanggaan lah. Sebab bagi saya, kita jangan pandang anak murid kita ni sebagai dia tak boleh. Jangan gunakan istilah dia tak boleh dan dengan latar belakangnya apa semua. Sebab bagi saya, kita kena menghayati pelajar kita. Sebab mereka ni adalah latar belakang, tulang belakang untuk Malaysia. Betul. So kita kena lahirkan anak bangsa sebenarnya. Ya, kita kena lahirkan anak bangsa. Guru adalah pemangkin kepada negara madani kan. Ya, betul. Pernah juga saya mendengar kisah-kisah tentang ada guru yang kalau anak muridnya tidak pandai dalam kelas, terus sahaja tidak diberikan perhatian kan. Jadi perkara itu memberi kepada gangguan emosi terhadap anak-anak murid itu. Jadi macam mana kita boleh bagi tahu kepada guru-guru di Malaysia agar jangan pernah kita ketepikan mana-mana murid sekalipun. Okey, untuk penonton semua, sebenarnya sebagai guru kita kena lihat diri kita sendiri, apa kelemahan. Sebenarnya apa yang kita ajar ni belum tentu lagi boleh sampai kepada pelajar kita. Betul. So dekat sini kita kena menghayati diri kita juga dan kita kena sentiasa mendidik diri kita daripada kawan-kawan. Kita belajar daripada orang lain. Sebab saya rasa macam anak murid saya pun mengajar saya, walaupun ajar satu, mungkin dari segi perspektif, contohnya lah kan, kalau kat saya minum air berdiri, Cikgu Kati tak boleh. Cikgu Kati jangan berdiri minum air, mama marah. So benda tu macam didikan daripada rumah tu. So tak kisah mana-mana saja sebagai guru, saya harap semua guru menghayati anak kita, anak murid kita supaya kita kena mendidik anak bangsa dan juga mengajar dengan ikhlas. Sebabnya kita kena mengajar ikhlas ni, jangan mengharapkan apa-apa. Betul. Sebab Tuhan akan beri sesuatu pada kita. Macam seperti mana saya di hari ini di sini. Baik, alhamdulillah. Terima kasih cikgu. Itulah dia apabila kita perlu ikhlas dalam mendidik kerana kita guru-guru adalah pemangkin kepada masa depan bangsa kita. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Kartini Rasamurti, Guru Sekolah Kebangsaan Mahmud Raub Pahang yang telah pun berkongsi kepada kita tentang topik kita, inspirasi guru pemangkin pendidikan negara madani. Baiklah penonton, sekarang ini apa kata kita akan saksikan terlebih dahulu bagaimana laporan cuaca hari ini. Jom kita berhenti berehat seketika. Cepat-cepat, dah pukul berapa dah ni? Masak jalan ni. Lagi meleng-meleng kangkung pula. Cepat. Tiket mana tiket? Cepat. Kita nak start perjalanan kita. Kita nak balik ke kampung. Okey semua? Let's go! Nak balik kampung. Kampung siapa dulu? Nak balik kampung. Janji aku bersamamu. Maafkan aku ayah. Maafkan aku
Alamak, alamak, alamak. Alamak, Raya lagilah nak kena menyanyi pula. Okey. Kami daripada Seksyen Ehwal Semasa ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Alamak, alamak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca pada pagi ini. Baik, kita mulakan dengan melihat kepada status cuaca panas. Keadaan di mana tahap 1 bagi melibatkan kawasan yang telah ditandakan dengan warna kuning dan juga tahap cuaca panas pada tahap 2 bagi kawasan yang telah ditandakan dengan warna jingga. Hal ini suhu boleh mencecah daripada 37 darjah Celsius sehingga 40 darjah Celsius. Oleh demikian, orang ramai dinasihatkan untuk mengelakkan daripada melakukan aktiviti di luar rumah dan juga mengelakkan pembakaran terbuka. Selain daripada itu, di Sabah juga turut mencatatkan keadaan cuaca panas pada tahap 1 di mana di kawasan Keningau dan juga Tenung. Baiklah, kita teruskan dengan melihat keadaan cuaca pada pagi ini. Di sini keadaan cuaca baik, cerah dan juga panas melibatkan di hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia. Dan keadaan cuaca mendung di sekitar Lembah Kelang ini dijangka akan kembali pulih dalam sedikit masa sahaja lagi dan kita jangkakan untuk keadaan cuaca cerah ini boleh kekal sehingga ke lewat pagi nanti. Baik, bagi di sebelah Malaysia Timur pula, di sini dapat dilihat keadaan hujan sejak daripada malam tadi masih lagi berlaku melibatkan kawasan di sekitar pedalaman dan juga sedikit di bahagian perairan negeri Sarawak, dan di negeri Sabah pula kita dapat lihat keadaan cuaca baik di hampir keseluruhan bahagian. Baik, kita teruskan dengan melihat kepada ramalan cuaca di sebelah petang. Met Malaysia masih lagi menjangkakan untuk keadaan hujan berserta ribut petir di 1-2 tempat melibatkan kawasan di sekitar pedalaman negeri Perak, di pedalaman negeri Selangor dan juga di sekitar Kuala Lumpur dan juga wilayah Persekutuan Putrajaya. Manakala bagi negeri Johor juga kita jangkakan untuk keadaan hujan boleh berlaku melibatkan kawasan tengah dan juga selatan negeri Johor. Bagi negeri Sarawak pula, Met Malaysia menjangkakan untuk keadaan hujan lebih tertumpu di bahagian pedalaman dan juga utara negeri Sarawak. Manakala bagi negeri Sabah pula, Met Malaysia menjangkakan untuk keadaan hujan boleh berlaku di hampir keseluruhan bahagian. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif. Assalamualaikum dan jaga diri. Kepada anda yang merancang untuk balik ke kampung halaman, selain melihat bagaimana sebenarnya aliran trafik hari ini, anda juga boleh melihat bagaimana sebenarnya ramalan kaji cuaca melalui aplikasi Met Malaysia. Jadi untuk kita mengetahui bagaimana sebenarnya aliran trafik di Tol Gombak, terus saja bersama dengan rakan pelapor kita di sana, Suhail. Silakan Suhail, bagaimana dengan hari ini?
Ya Syafiqah, selamat pagi rakan setugas, selamat pagi penonton, selamat pagi Malaysia RTM. Dan saya kini bersama kru RTM sebenarnya berada di sini seawal jam 6 pagi di Plaza Tol Gombak ini bagi membawakan kepada anda laporan trafik terkini di sini. Ialah menghitung waktu ke Hari Raya Aidilfitri, beberapa hari saja lagi pastinya ramai telah membuat persiapan awal dan ambil cuti barangkali, dan hari ini merupakan hari Minggu, hujung minggu yang terakhir dalam bulan Ramadan yang pasti akan dirindui. Dan mungkin ada yang sekarang seperti anda dapat lihat di belakang saya ini, ada yang telah memulakan perjalanan pulang ke kampung, yang mungkin yang balik ke Pahang, Terengganu atau Kelantan di sini. Apa yang saya dapat kongsikan, jumlah kenderaan semakin bertambah namun keadaan di kedua-dua hala lancar. Dan sedikit info terkini melalui laman Twitter, trafik perlahan arah timur sebelum Plaza Tol Gombak ini 1.4 km dari kilometer 2.3 ke 34.8 Gombak Genting Sempah, dan trafik mula perlahan juga dari 1.4 km dari kilometer 53.4 ke kilometer 54.8 Lentang. Pihak konsesi lebuh raya Ani Berhad menjangkakan trafik mencecah 180,000 kenderaan sehari bagi lebuh raya Kuala Lumpur Karak ini, lebih-lebih lagi di hari kemuncak menjelang Aidilfitri. Dan pengguna jalan raya disaran merujuk jadual cadangan waktu perjalanan bagi merancang perjalanan anda. Pastikan juga baki kad Touch and Go anda mempunyai nilai yang mencukupi bagi mengelak kesesakan di lebuh raya ataupun di Plaza Tol ini. Saudara, layari laman X @alalamtrafik atau @LPT Traffic dan Facebook @Lembaga Lebuh Raya Malaysia atau @Lebuh Raya Pantai Timur, atau hubungi hotline LLM di 1-800-887752 untuk perkembangan terkini sebelum memulakan perjalanan anda. Saya kira setakat ini dapat saya kongsikan dari Plaza Tol Gombak ini. Saudara, hati-hatilah di jalan raya, memandulah dengan penuh berhemah agar dapat sampai pulang dengan selamat ke destinasi anda masing-masing. Kembali kepada rakan setugas saya Syafiqah di Angkasa Puri, silakan. Terima kasih Suhail untuk laporan. Jadi itu keadaan semasa yang berada di Tol Gombak. Jadi kepada anda sebelum memulakan perjalanan balik ke kampung halaman masing-masing, bolehlah layari laman sesawang LLTM/CCTV untuk melihat paparan CCTV semua lebuh raya dari semasa ke semasa. Baik, sekarang ni kita nak bercerita mengenai kraft tangan. Selain daripada usaha bagaimana untuk memartabatkan kraft tangan di mata dunia, kraft tangan juga boleh menjana pendapatan anda. Di kraft tangan lambang budaya bangsa menjana ekonomi negara. Kita nak bincangkan topik ini bersama dengan tetamu di studio, Puan Juria Julaihi, seorang usahawan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Syafiqah. Lebih mesti dikenali sebagai Puan Ji. Ya, saya Puan Ji saja. Puan Ji. Ya. Okey, Puan Ji, mungkin sebelum kita nak masuk lebih lanjut mengenai topik ini, sedikit latar belakang Puan Ji, khususnya dalam industri kraft tangan ini. Okey, saya macam untuk yang kraft tangan ni, sebab kita dalam bidang jahitan. Okay. Jadi biasanya kraft tangan ada base tersendiri. Macam ada yang buat batik, ada yang buat rotan, ada yang buat kayu semua kan. Tapi kita mau kepada PVC. Okey. Yang jarang kita dengar sebab kita buat PVC, sebab kita buat cadar PVC untuk hospital, untuk klinik dan untuk spa semua kan. Jadi lebihan daripada PVC tu kita buat satu produk. Kita pelbagaikan dan kita cuba buat sulaman embroidery di atas material PVC tu. Dan saya rasa kalau untuk yang setakat ini kita ada buat alas lesung batu yang kita namakan dengan suri. Yang tu macam kalau kita tengok dekat kedai-kedai online pun cuma kita saja yang buat untuk yang kalis air. Sebabnya bila kita dengan PVC dia automatik produk tu kalis air. Dan bantal cushion kita buat dengan kita buat sulaman semua. Jadi dia ada kelainan berbanding dengan fabric dengan PVC. So yang produk kraft tangan kami tu more kepada PVC. Dia bukan jenis kain lah. Okay. Kalau saya mengambil kembali apa yang Puan katakan tadi, hanya Puan sahaja yang terlibat dalam bidang ini. Ini jelas menunjukkan bahawa bidang kraft tangan ini sebenarnya masih boleh diceburi oleh orang ramai. Ya, betul. Tapi mungkin ramai yang tidak melihat ruang dan juga peluang yang diberikan. Bagaimana dengan pandangan Puan?
Pada pandangan saya sebabnya sesuatu bidang tu kita nak kena teroka. Kita nak kena try and error. So kadang-kadang kita tak cuba, kita tak tahu. Macam kami masa mula-mula nak buat macam pencil box, makeup bag. Biasanya kita buat sesuatu produk tu kerana ada masalah. Contohnya kita beli bag makeup jenama yang terkenal. Tetap juga tak muat. Nak letak loose powder ke apa ke. So timbul idea dekat situ untuk kita createkan satu bag makeup bersulamkan nama kita. So kita buat saiz yang boleh muat semua. So perempuan biasanya dia kan kalau travel, kalau boleh nak bawa almari kan. Macam tu juga dengan makeup rumah kan. Kalau boleh. Ya, bawa rumah terus. Ni nak balik kampung ni ramai sangat yang bawa almari balik kan. Jadi alat makeup pun satu benda penting untuk perempuan. Jadi macam kita hasilkan bag makeup boleh digunakan juga untuk alat tulis. Jadi dia pelbagai ikut pada kreativiti kita. Jadi kat situ dengan harga yang sangat menjimatkan. Jadi kita cipta satu produk yang boleh digunakan untuk semua peringkat. Berdasarkan pada kreativiti kita. Kita cipta juga beg kalis air. Beg kalis air tu dulu masa PKP kan selalu orang naik basikal. Redah air, redah hujan semua kan. Jadi kita cipta satu beg yang boleh simpan dokumen, boleh simpan phone, jadi tak basah. Pada masa tu kan kita cuba createkan masalah tu dengan peluang. Setiap masalah yang datang tu dia bagi kita peluang untuk jana income. Kita try. Kalau kita tak try, kita tak tahu. Sebab memang kalau kita mula-mula nak buat something, memang akan ada suara-suara akan cakap, boleh jalan ke produk ni? Sebenarnya kita boleh jalan sebenarnya, bergantung pada cara kita mempromosikan. Sekerap mana kita menghebahkan tentang apa kita punya unik produk tu kepada target market kita. Itulah yang minda usahawan itu yang perlu kita ada. Setiap masalah yang ada tu pastinya ada solusi, dan solusi itulah yang boleh menjana pendapatan kepada usahawan sebenarnya. Tapi saya tertarik juga dengan apa yang Puan Ji katakan tadi mengenai promosi. Kerana jika unik pun produk tersebut, tetapi jika tidak dipasarkan ataupun jenamanya tidak cukup kuat di mata dan juga di hati pembeli di luar sana, ianya juga tidak akan ke mana-mana. Macam Puan sendiri, strateginya bagaimana? Macam kami, sebab satu kelebihannya sebab kami pembekal cadar asrama untuk sekolah-sekolah. Jadi kita ada link dengan koperasi. Jadi yang macam contohnya macam kalau fokus pada produk craft tadi. Student pengguna pencil box. Jadi dan pengguna juga bag tote bag tu untuk budak pergi tuition, untuk boleh letak telekung. Jadi memang kita aktiflah untuk pemasaran di media sosial. Macam sekarang ni kita tak boleh ketinggalan. Orang belajar AI, kita kena belajar AI. Tak boleh nak tangguh-tangguh. Macam itulah. Jadi kita gunakan kelebihan kita. Sebab tu orang kata data is king. Jadi untuk orang yang usahawan ni, dia memang tahu betapa bernilainya data. Macam kami memang untuk sekolah-sekolah, untuk jabatan-jabatan kerajaan. Jadi sambil menyelam, sambil kita supply untuk cadar ke selimut ataupun bantal. Sebab kami pembuat bantal juga. Jadi sambil-sambil tu kita promotekan produk yang sedia ada ni, yang kecil-kecil ni. Sebab sometimes kalau cadar asrama ni dia bermusim. Awal kemasukan sekolah ataupun hujung tahun dengan awal tahun. Jadi apa pula yang nak bagi income masa period tu? So kita kena fikirkan satu produk lain yang tak bagi kita mati. Sebab kita ada gaji pekerja yang kita nak bayar. Gaji sendiri. Kadang-kadang gaji sendiri tak ada. Betul sangat. Kadang-kadang kita ambil pun gaji sendiri. Gaji setahun lepas. So, macam itulah. Jadi usahawan kena kreatif. Jadi tak boleh berhenti berfikir. Kadang-kadang kita kena tiru basi. Kita tengok orang di luar negara sana, dia orang buat macam ni. Why not kita try juga buat dekat negara kita. Macam PVC memang tak ramai yang jual. Jadi untuk cushion pun kalau kita tengok dekat dalam platform media sosial, memang cushion PVC ni memang kalau ada pun tahun ni yang ada daripada negara luar. Contohnya daripada China. Tapi kita pula kelebihannya kita boleh custom mengikut saiz yang customer minta. Jadi kalau beli dekat luar, kita dah import
Saiz yang sama je. Kalau kecil-kecil lah dia. Macam kita tawarkan satu kelebihan, kita boleh custom. Customer nak besar, nak isi berapa. Betul. Bergantung pada bajet dia. So macam itulah. Macam baru-baru ni kita buat bantal untuk istana. Istana Selangor. So kita sahut cabaran. Sebab bantal untuk pertabalan tu bukannya senang nak buat. Material dia pun berapa kali reject pun kita cuba. Jadi sehinggalah berpuas hati dengan hasil kerja kita. Dan itu satu pencapaian lah bagi kami. Sebabnya selain pada jahitan, kita juga boleh memartabatkan produk kita jadi produk craft. Dan kita dah mula ikut expo under Persatuan Craft semua kan. Jadi peluang ataupun idea tu lebih banyak lagi yang kita nak buat lepas ni. Ada lagi, kalau lepas ni kita akan buat bantal, bukan bantal yang 4 segi macam tu je. Kita mungkin akan buat bantal jenis yang bentuk lain. Dengan kita nak bagi kelebihan, customer boleh embroidery kan dekat bantal tu, boleh bagi hadiah. Macam itulah. So macam produk PVC ni, sebab kami tekankan melalui kelebihan yang PVC ada berbanding dengan kain. So dari segi produk kalis air ni memang dia tahan lama. Anak makan ke, bang tengok TV ke, tumpah kopi ke, makanan kopok ke, jadi senang je, sanitize boleh lap. Sebab tu satu kelebihan cadar yang kami ada, yang kami tahu supply dekat hospital, dekat klinik. Jadi SKU kelebihan tu sama je dengan produk-produk yang ada. Seperti yang ditayangkan sekarang ni, kita memang inilah digunakan untuk di istana. Okey, saya tertarik dengan tiruvasi, inovasi. Sebab ini kadang-kadang dia bergantung kepada mentaliti masing-masing. Kalau di Malaysia ni, kalau kita tiru sedikit dah mula melata, sedangkan kita boleh improvise lagi sebenarnya perkara itu. Tapi kalau kita boleh lihat berkaitan dengan kraft tangan ini, mungkin dia agak sensitif sikit untuk mereka yang mungkin senior, sebab kerana mereka mementingkan keaslian itu katanya. Jadi apabila munculnya muka-muka baru dalam industri, mereka kata seakan-akan mencemarkan keaslian, macam curi idea. Curi idea. Bagaimana pandangan Puan? Baik, pada pandangan saya sebagai seorang usahawan, sebab tu pentingnya kita membaca, kita mengkaji, bukan sekadar kita pegang phone, kita tengok tanpa ada tujuan. Kita tengoklah dekat Singapura apa produk dia. Okey, kalau boleh jangan ada persamaan. Kalau persamaan pun ada kelainan. Betul. Kalau dia keistimewaannya begini, kita cuba lebih sikit keistimewaan kita. Itu dinamakan tiruvasi. Tiruvasi means kita just tiru idea, tapi kita inovasikan dengan kita punya kelebihan yang kita ada. Macam kami, mungkin kelebihan kami adalah kami ada kilang jahit sendiri. Jadi kelebihannya kita boleh terima produk custom. Macam cadar, kita bukan jual untuk cadar satu saiz je. Kiranya macam kalau customer nak beli, kita boleh buat mengikut saiz tilam yang mereka ada. Jadi hasilnya lebih kemas. Macam tu. Jadi kat situ tak timbul sebenarnya isu yang awak tiru saya tiru awak. Macam itulah. Cuma yang penting usahawan sendirilah sebagai founder, kita kena ada jati diri sendiri. Jangan macam nak cantas orang kan. Kita berkawan. So dalam dunia bisnes ni kita bukan nak berlawan, kita berkawan sebenarnya. Macam bantal ke cadar ke, kat mana-mana ada jual. Tapi kenapa orang pilih kita? Sebabnya kita ada satu unik selling point yang orang nak. Sebab kita nak bantu, produk kita tu boleh bantu orang untuk menyelesaikan masalah. Betul. Itu yang penting. Kalau semua rakyat Malaysia mempunyai minda sebegini, kita kata minda usahawan ini, saya rasa lebih ramailah sebenarnya usahawan-usahawan di luar sana yang akan lebih maju jaya dan lebih berdaya saing, khususnya di peringkat antarabangsa. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Puan Juria Julaihi ataupun Puan Ji kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Terma-terma yang kita belajar hari ini sangat-sangat menarik. Tiruvasi. Kita tiru tapi bukan tiru 100% sebab kita akan inovasikan semula produk tersebut. Terima kasih sekali lagi. Okey, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali semula bersama dengan kami pastinya dalam Selamat Pagi Malaysia.
Okey, angle ni cantik tak? Sekejap. Boleh lah. Sekejap, turun tak betul. Sekarang nak cakap apa? Sophie. Selamat. Buat apa dari tadi tu? Cakap sorang-sorang. Allah, buat video lah Munawar. Maklumlah tak balik raya kan? Tengah sedih ni tak balik raya. Sedih lah. Sama lah tak balik raya. Oh, tak balik raya juga? Jadi bagi anda yang tak balik raya tahun ini, jangan risau. Jangan sedih-sedih. Apa kata anda hantarkan kepada kami video Salam Perantauan. Anda boleh hantarkan salam perantauan anda di email yang tertera. Ingat, jangan panjang-panjang tau. 15 saat sahaja. Jadi jom, kita buat ucapan raya jom. Kan, tak balik raya juga kan? Sekejap. Nak cakap apa? Angle sini, okey tak? Sekejap. Tapi skrip tak ada lagi Munawar. Kita fikir skrip dulu. Buat skrip dulu lah. Okey, jom. Jom. Apa nak cakap? Yang best sikit ayat kita ni. Bersyukur tak terkira. Assalamualaikum. Saya suka makanan moden. Tapi kalau setiap kali raya, lemang dan rendang tetap menjadi pilihan. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Walaupun saya suka mendengar lagu-lagu raya yang moden, tapi bila menjelamnya Syawal, saya tetap suka lagu-lagu raya yang klasik. Dengan menjelang Hari Raya, berakhirnya puasa. Walaupun sekarang ni dah ada kad raya digital, tetapi saya lebih suka untuk menulis dan menghantar kad raya secara fizikal. Baru dan lebih bermakna. Saya tak suka online transfer. Saya suka bagi duit raya dalam sampul raya. Siapa nak duit raya? Balik kampung. Oh, balik kampung. Saya ni memang menetap di bandar. Tapi kalau raya, pasti saya akan balik ke kampung. Jomlah balik kampung. Sekalipun zaman sudah berubah, walau cara mungkin berbeza. Namun Hari Raya tetap diraih bersama. Jangan lupa saksikan Selamat Pagi Malaysia edisi khas Aidilfitri pada Hari Raya kedua sehingga Hari Raya kelima di TV1 saluran berita RTM dan juga RTM Klik. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, meraihkan sebulan berpuasa. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Hari yang mulia telah pun tiba, bersama merayakan rahmatnya. Bermaaf-maafan di pagi raya, lupakan segala kekilafan. Jangan lupa untuk saksikan kami untuk SPM edisi raya nanti, raya kedua hingga raya yang kelima. Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, dan pagi ini Irfan bersama dengan Rai merupakan kita punya jurucakap untuk tilam herba yang pertama di dunia, iaitu keluaran herba Fia. Assalamualaikum Rai. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah. Cantik baju kebaiknya. Terima kasih. Tak, sebenarnya dah hujung-hujung ni dah mulalah rasa sebab ialah tidur tak cukup dan sebagainya. Tapi cakap ni di sini, alah berapa hari lagi ni? InsyaAllah Rabu ni. InsyaAllah. Saya rasa macam Rabu tu memanggil-manggil. Okey, tapi sebelum tu, saya nak ambil peluang ni nak mengucapkan selamat hari RTM. 78 Alhamdulillah. Masya-Allah, tahniah. Radio Television Malaysia. Okey, kita dah nak cerita pasal ni hari RTM, dah cerita pasal puasa, nak cerita pasal tidur lah. Hari ni memang sensitif bab tidur ni sebab saya memang sejak 2 menjadi 3 jam, 4 jam. Yalah, orang kata nak mengambilkan keberkatan 10 hari terakhir Ramadan. Jadi kita punya tidur pun tak tentu. Lari sikit sebab kita bangun awal dan kita lakukan apa yang patutlah. Okey, hari ni untuk Herbal Fame, Irfan, kita nak bawakan tilam herba. Okey, tapi sebelum tu saya nak war-warkan kepada anda, kita akan pilih, kita ada 10 sahaja. Nah, kenapa saya kata anda kena rebut peluang ini? Sebab ini promosi untuk hari raya. Okey, kalau anda dapatkan sekarang tak sempat sampai sebelum raya, tak apa, lepas raya kan boleh guna. So kita akan tawarkan 10 set sahaja. Apa yang menarik hari ini, kita ada 3 jenis tilam. Okey, jangan keliru. Saya terangkan satu-satu. 3 jenis tilam. Yang pertama, tilam herba Zalina. Okey, yang ini, yang ada dengan Rai ni. Okey, saiz dia queen, ketebalan dia 8 inci. 2 layer ataupun 2 lapisan. Kemudian kita ada tilam herba fiber. Okey, yang itu juga 8 inci ketinggian dia dan juga didatangkan dengan sabut dan juga high density foam. Dan ketiga, yang ini terbaru. Kita ada tilam Afia. Yang ini promosi yang kita tawarkan. Tapi apa yang menarik untuk promosi raya yang tak lama lagi akan datang ni, kita nak tawarkan
mendapatkan hadiah percuma. Dia macam beli satu percuma satu lah. Apa yang kita dapat? Kalau sebelum ni kan kita berikan multi cooker. Yes, benar. Multi cooker tu dah habis. Ramai pula yang mendapatkannya. Ramai ni akak-akak yang dapatkannya. Kita sekarang tawarkan beli tilam yang Rai sebutkan salah satu. Dapat apa ni? Anda akan dapat percuma tilam bujang. Wow. Untuk Irfan lah tu. Untuk bujang. saya lah tu. Tilam bujang ni dia memang kalau orang tengok kalau untuk hari raya ni sangat berguna. Sebab boleh digulung, dilipat dan sebagainya. Dan tilam tu kalau nak dapat dekat pasaran harga dia 399. Kita beri percuma. Free. Ambil balik. Tapi kita ada 10 je. Kita ada 10 sahaja. So kena dapat. Sebab sebelum ni multi cooker pun dah habis. Jadi dapatkan talian yang harus anda hafal. Okey, ini talian dia. Bacakan, Rai. Okey, 019-414-288. Jadi kalau anda yang menonton ni minat, dia kadang-kadang bila kita tawarkan untuk promosi Herbal Fame di Selamat Pagi Malaysia, kita cakapkan promosi ni no stres, tak payah fikir-fikir. Kalau dah minat macam akak nak telefon, nak tanya tilam tu kalau nak saiz king ada tak? Boleh je. Teruskan. Terus je, boleh, tak ada masalah. Sebab ada yang akan menanti panggilan anda ataupun nak hantarkan pesanan ringkas melalui WhatsApp pun boleh. Okey, ingat 019-4144-288. Okey, kita dah cerita telefon number. Okey, kita dah cerita apa yang kita ada hari ini. Rai nak cerita sikit latar belakang lah Herbal Fame bagi mereka yang mungkin tak mengenali. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Ya, benar. Syarikat ni sebenarnya merupakan jenama pelopor bukan di Malaysia, nombor 1 di Malaysia, malah di dunia. Betul. Tak pernah lagi ditawarkan tilam herba di pasaran di dunia. Malah kalau kita tengok Herbal Fame memang mereka mengeksport. Dan Irfan kena faham, kalau kita eksport harga dah lain. Yang ini kita tawarkan untuk rakyat Malaysia, penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia. Okey, cerita dia macam ni, harga. Sebab Rai pasti ramai nak tahu. Okey, Rai dah cakap tilam ni dapat hadiah percuma ni. Harga dia berapa? Untuk yang Zalina, yang ini Rai tunjuk dengan kita dekat studio ni, dua lapisan ni. Yang ini kalau dekat pasaran harga dia boleh mencecah sampai RM3,000. Mahal yang juga ini. Rai. Mahal. Sebab kalau dekat pasaran dia datang dengan satu lapis je. Yang kita punya ada 2 lapisan. Okey. Lepas tu kalau anda tengok yang kat bahagian atas ni kan Wan. Okey, bawah ni dia solid. Okey, solid, betul. Yang ini solid. Yang ini sebenarnya sangat-sangat sesuai sebab kalau kita tengok tilam dekat pasaran dia datang satu lapisan. So anda sama ada dapatkan yang lembut ataupun yang keras. Tak ada option. Tak ada option. Tak boleh yang pilih ini dah. Dekat sini dia padat. So bila kita duduk tu dia tak mengelendut. So yang ini padat, atas lembut. Atas ni lembut. Nampak? Dia lembut. So anda dapatkan keselesaan seperti anda tidur di awan-awangan. Awanan? Okeylah. Awan-awan. Tidur macam kat atas awan. Tapi bawah ni dia solid. Dia sokong tulang belakang kita. Itu penting sebenarnya sebab bila kita pilih tilam, kita nak sokongan. Betul. Kita tak nak tidur yang tilam dia mengelendut macam tu. Tahu-tahu esok kita dah ke bawah dah. Dan anda kena ingat ya, tulang belakang ni adalah orang cakap dia macam kita punya foundation lah. Kan kalau kita tunjang, kalau kita bina rumah kan kita ada dia punya tiang tu. Betul. So kalau tiang kita cengini, kita pun jalan cengini lah. So make sure kita jaga tulang belakang. Mungkin sekarang tak rasa. Besok dah 40, dah 50 mula. So kita kena invest lah, laburkan. Dan bukan itu saja, dengan kita punya lapisan ke atas ni, kita juga sertakan semua herba-herba. Malah sebenarnya herba-herba ni tak sampai 30%. Banyak lagi sebenarnya herba-herba yang diletakkan dalam bahagian atas. Kalau boleh kongsikan apa di antara herba-herba? Antaranya yang paling apa orang cakap harus disebut, kita ada daun nim ataupun semambu. Lepas tu kita ada juga akar ginseng, kita ada juga wangi-wangian seperti lavender, bunga ros, bunga jasmin, lada hitam. So semua bahan-bahan ni sebenarnya kalau kita gunakan, kalau kita tengok bauan-bauan wangi ni selalu kita guna untuk menenangkan. Aromaterapi. Saya sebenarnya favourite saya adalah lavender. Lavender. Bau sikit. Tenang tak rasa? Sedapnya bau dia. Sedapnya, sangat tenang. So ini didatangkan dalam semua tilam-tilam Herbal Fame. Ini kita datangkan. Tak kisahlah Zalina ke Afia ke. Yes, benar. So yang ini harga tadi Rai sebut kalau sebelum promosi RM3,000 di Selamat Pagi Malaysia dapat hadiah bonus, dapat penghantaran percuma, dapat
dapat jaminan 10 tahun Okey, harganya dengan berapa, Rai? harga Kita sabar tahu ni. RM1,399 sahaja. Wah, sangat-sangat murah. Okey, yang hadiah percuma tu yang atas tu, nampak tak, yang warna biru gelap? Nampak. Yang itu kita berikan percuma. Dan kalau kat sahaja. luar harga dia RM399. Okey. Hari ini free. Kita bagi penghantaran percuma, 10 tahun jaminan dan Betul. dapat juga tilam buja. Betul. Itu kalau untuk yang Zalina. Kita juga ada tilam herba fiber. Yang itu sedikit mahal tetapi dia ada kebaikan dia. Sebab dia lebih padat, lebih mampat. Kalau harga kat pasaran yang untuk sabut tu adalah lebih kurang RM5,000. Okey. Hari ini dapatkan dalam Selamat Pagi Malaysia RM1,799. Lebih kurang RM4,000 potongan harga. Benar. Lepas tu kita juga ada tilam Afia. Tilam Afia tu juga ditawarkan dengan harga yang sangat mampu milik. Kalau nak dapat kat luar jauh lebih tinggi. So rebutlah promosi ni. Kita dah bagi buy one free one. Dan Irfan kena ingat tahu, kalau kita buat delivery, saya ingat lagi saya kongsi cerita dengan Irfan, kalau delivery je banyak kedai, banyak syarikat penghantarannya dah 300. 300 betul sebab ialah dengan saiznya, dengan keberatan punya tilam ni. Betul. Tapi kalau dengan Herbal Fame, Kita bagi segalanya free. Percuma. Saya sarankan kalau ada yang tinggal dekat Kamunting Perak, ada yang tinggal dekat Jitra, ke Alustar, ibu pejabat Herbal Fame adalah dekat kawasan Pelah Perak, anda boleh pergi dekat diorang punya bilik pameran, cuba tengok. Malah mereka juga menawarkan percubaan percuma. Tapi untuk negeri-negeri ni je lah. Okey, di Alustar, Jitra dan juga Kemunting. Berapa hari itu? 3 hari. 3 hari dia kata, abang cubalah free. Abang tak percaya kan? Cakap Rai kan? Abang cuba free. Bawa balik rumah. Cuba 3 hari. Kalau rasa memang ngam, memang best, abang ambil je dengan harga promosi ni. Tapi hari ni untuk Selamat Pagi Malaysia 10 je. Irfan, boleh tak saya kongsi sebab ada tim daripada Herbal Fame dekat studio. Beliau dah mengatakan sebenarnya kita dah tinggal 7 saja. Tinggal 7 lagi saja sebab kita bawa 10, kita tinggal 7. Ingat rakyat Malaysia ni ada lebih dari 30 juta. Saya setuju. So rebut peluang dapatkan. Okey, dah dapat tilam herba, kita juga ada bantal herba. Jangan lupakan bantal kita ni. Kan empuk lagi. Yes, betul. Bantal herba ni sebenarnya kita tawarkan dari satu jenis herba. Macam mana kita kata satu? Sebab kalau untuk satu jenis herba, dia dekat depan ni ada satu layer lah. Lepas tu sehingga tak salah Rai sampai 16. Tak salah Rai, herba. Dan dia harga ingat dia pernah cakap paling banyak ada 16. Yes, benar, ada 16. Dan yang paling orang cakap basic ni, set basic ni, harga dia baru RM55. Saya rasakan memang sangat sesuai. Kita dah tidurkan tilam herba. Betul. Gunakan bantal herba. Tidur kita pun akan dibuat mimpi yang indah. Makan Sup herba. Minum teh herba. Amboi, memang sihatlah insya-Allah jadinya. Jangan lupa untuk dapatkan promosi kita yang hanya tinggal 7 slot sahaja. Saya rasa tak banyak dah tinggal ni. Sebab promosi ni memang untuk kita bawakan untuk hari raya. Rai, bacakan nombor telefon lagi sekali, Rai. Nombor talian yang harus anda hubungi jika anda berminat adalah 019-4144-288. Kalau nak tanya pun tak apa. No pressure. Cuma kita ada 10 je lah. Dah tinggal 7. So kalau akak lambat, takut terlepas. Betul. Sebab multi cooker tu dah habis dah. Dah habis dah. Okey. Kalau kita nak beraya dengan tilam baru, jangan lupa untuk dapatkan tilam herba dengan herba. Terima kasih, Rai. Sama-sama, terima kasih. Selamat Hari Raya. Maaf saya batin. Selamat Hari Raya. Rai kat mana tahun ni? InsyaAllah dan balik Gombau. InsyaAllah. Terima kasih, Rai. Terima kasih. Okey, baiklah penonton sekarang ni, kita akan saksikan terlebih dahulu satu bikisan Ihya Ramadan. Jom kita saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nusilat Laha dalam Ihya Masjid. Ziarah kali ini saya akan membawa anda ke sebuah masjid di Bandar Kuching yang dikenali sebagai Masjid Al-Ghazali, yang terkenal dengan seni pembinaan dan juga sejarah pembinaannya. Berdiri megah dengan konsep moden dan tropikal, Masjid Al-Ghazali ini memberi cahaya kepada tragedi hitam yang menimpa 6 sekeluarga dalam insiden MH17 di Ukraine pada 17 Julai 2014.
Masjid Al-Ghazali telah dibina pada tahun 2015. Perancangan awalnya setelah berlakunya tragedi MH17 pada tahun 2014. Tempoh pembinaan masjid ini mengambil masa 2 tahun di mana pembinaannya bermula pada tahun 2017. Masjid ini dibina menggunakan wang pampasan daripada keluarga Riza Ghazali yang terlibat di dalam nahas MH17 yang melibatkan suami beliau dan 4 orang anak beliau. Masjid Al-Ghazali telah dibuka kepada awam pada tahun 2019 di dalam bulan Ramadan 2019. Masjid ini telah direka bentuk oleh saya sendiri selaku arkitek bagi projek ini, di mana kita telah mengambil kira reka bentuk moden dalam susun atur ruang, di mana susun atur ruangnya terdiri daripada 3 komponen yang utama, di mana ruang utamanya boleh menempatkan jemaah seramai 300 orang. Dan kita ada ruang kedua yang juga boleh menempatkan 300 orang dan ruang limpahan veranda yang terletak di luar yang boleh menempatkan sekitar dalam 300 orang juga. Jadi ruang utama ni akan digunakan pada solat 5 waktu dan ruang-ruang lain akan ditutup. Kecuali jika berlaku limpahan, barulah ruang-ruang tersebut akan digunakan seperti pada malam Jumaat atau pada solat hari Jumaat. Saudara, sepanjang bulan puasa ini, Masjid Al-Ghazali menyediakan juadah berbuka puasa secara percuma kepada orang ramai yang datang mengimarahkan masjid sekaligus berbuka puasa bersama-sama dan mengimarahkan majlis dengan solat tarawih dan juga bertadarus pada malam nanti. Kalau anda lihat di belakang saya kini, orang ramai telah pun memanjiri kawasan sekitar Masjid Al-Ghazali ini dan sebentar nanti akan berbuka puasa bersama-sama. Antara aktiviti sepanjang bulan Ramadan ini, masjid menyediakan majlis berbuka puasa sepanjang Ramadan, di mana para karyah di sekitar kawasan masjid datang untuk berbuka bersama-sama dan seterusnya saling berkenal dan bersilaturahim di masjid ini. Untuk dana pengimarahan masjid ini sepanjang bulan Ramadan, ia adalah hasil daripada sumbangan karyah dan jemaah yang berada di sekitar masjid. Idea asal pembinaan masjid ini ialah apabila keluarga arwah Riza berkumpul untuk memanfaatkan wang pampasan daripada tragedi tersebut. Jadi kami sekeluarga telah bersepakat dan berbincang dengan ibu kami yang kami mahu menggunakan wang pampasan tersebut untuk didirikan sebuah masjid sebagai kenangan kepada Riza Ghazali. Kepada orang ramai yang ingin menginfak kepada masjid ini, bolehlah menghubungi kami di masjid ini. Sekiranya anda mencari lokasi untuk ziarah Masjid Al-Ghazali ini boleh menjadi antara tempat kunjungan anda, bukan saja sebagai tempat beribadah, malah sebagai pusat komuniti. Baik, itu saja dapat saya kongsikan dalam Ihya Masjid. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat berpuasa. Assalamualaikum. Salam. Saya suka makanan moden, tapi kalau setiap kali raya, lemang dan rendang tetap menjadi pilihan. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Walaupun saya suka mendengar lagu-lagu raya yang moden, tapi bila menjelangnya Syawal, saya tetap suka lagu-lagu raya yang klasik. Dengar. Menjelang Hari Raya, berhimnya puasa,
Walaupun sekarang ni dah ada kad raya digital, tetapi saya lebih suka untuk menulis dan menghantar kad raya secara fizikal. Barulah lebih bermakna. Saya tak suka online transfer. Saya suka bagi duit raya dalam sampul raya. Siapa nak duit raya? Balik kampung. Oh, balik kampung. Saya ni memang menetap di bandar. Tapi kalau raya, pasti saya akan balik ke kampung. Jomlah balik kampung. Sekalipun zaman sudah berubah, walau cara mungkin berbeza. Namun Hari Raya tetap diraih bersama. Jangan lupa saksikan Selamat Pagi Malaysia edisi khas Aidilfitri pada Hari Raya kedua sehingga Hari Raya kelima di TV1 saluran berita RTM dan juga RTM Klik. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, meraihkan sebulan berpuasa. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Hari yang mulia telah pun tiba, bersama merayakan rahmatnya. Bermaaf-maafan di pagi raya, lupakan segala kekhilafan. Ya, jangan lupa untuk menyaksikan SPM edisi khas Aidilfitri Raya kedua, ketiga, keempat dan juga kelima. Hari yang mulia. Sambung. Coba sambung. Dia terus masuk yang tu tau. Tak nak, kita masuk part kita lah. Okey, dapat awak yang mana satu? Yang ada ni je, puasa je. Sebulan berpuasa. Itu je part awak. Sikit je. Okay, Boleh lah, asal ada lah. Okey, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia bersama Irfan dan juga Syafiqah. Dipertemukan kembali di sini. Dan kita tidaklah berdua saja. Ya, betul. Sebab kita nak menjelang Syawal ni, pelbagai persiapan lah yang dilakukan. Tapi hari ni kita nak bertanya kepada seorang selebriti bersama dengan kita di studio ini. Kita bersama dengan Eros Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Sihat, ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Saya Raja Komen Adi Tahu Panas dan juga Iro Sama. Okey, Eros Sama. Kalau boleh kongsikan apa di antara perkembangan terkini lah, kita nak tahu juga. Okey, yang terbaru saya lagu terbaru Salaka dan boleh masuk carta semua. And then antara yang terkini juga saya banyak collab a few campaign untuk raya ni. And then saya ada juga buat untuk bantuan sahur, ada bagi sumbangan. Tapi saya rasa this year saya banyak lebih kepada society. Society, alhamdulillah lah. Maksudnya macam bagi sumbangan, kita tengok maksudnya banyak beri bantuan, and then saya dapat belajar something new. Meeting up with a lot of Malaysian people yang ada yang susah, ada yang pelbagai. So I think I learn something lah, that I can, bila komen nanti adalah ilmu tu. Tak adalah orang nampak popularity, glamour saja, tapi kita pun go through dengan something what people receive these days. Apabila kita memberikan, akan rasa kepuasan tu. Betul. Especially bulan puasa ni, pada saya benda tu sangat bagus sebab my mom always telling me that macam bila kita buat benda yang baik, kita akan dapat lebih baik. Especially bulan puasa ni berlipat ganda apabila kita buat satu benda yang baik. So I think saya memang happy gila dapat berjumpa juga bulan puasa ni, juga dapat berjumpa dengan kawan-kawan, right? So I think it's a very good month lah. Ya, alhamdulillah. Okey, untuk persiapan raya ni pula, sebab berbeza dengan orang lain ni, raya-raya mahai ni orang kata. Saya pun sama juga. Selebriti lain. Raja komen lain. Selebriti ni orang ada expectation. Dia tak boleh pakai baju ulang-ulang. Betul. Tahu nanti. Orang tahu ni bukan baju hari tu ke? Jadi macam mana? Rasa beban itu persiapan untuk menjelang Syawal. Okay, to be honest, saya cakap benda tu tak adalah beban mana pun. Sebab saya, to be honest, saya seorang yang sangat simple, which mean less is more, which mean saya cuba cari yang baju yang ada promosi. Itu banyak orang tak tahu. Macam tu. Kenapa? Macam baru ni saya pergi Absolute Fest. Bukan nak promote Absolute Fest lah, tapi saya pergi event tersebut, saya terkejut. Banyak gila buat promosi tau. Macam beli 2 baju RM100. Baju Melayu 2 RM100. Satu set? Ya. So kat situ saya cuba sampaikan adalah bila time orang buat promosi ni, kita kena bijak research dan kena tahu mana satu pilihan terbaik untuk kita kurangkan invest benda yang like daripada saya invest pakaian terlalu banyak, better saya invest apa, buat makanan banyak-banyak, panggil orang datang rumah, lagi best ke arah situ. Macam ni pun saya plan macam nak buat jamuan makan a very small party pun, macam panggil kawan-kawan. Macam tahun-tahun sebelum ni pun saya selalu buat benda yang sama. So saya akan beli ayam, beli daging. like saya lebih suka macam tu. Sebab betul, memang betul jadi selebriti ni kita kena jaga look semua, tapi
for me I focus on that thing lah. Tapi tahun ni pakaian baju tak banyak, 3 helai je. Oh, okey. Tak banyak 3 helai. Banyak lah tu untuk lelaki. Tapi kena bayarkan Okey. 3 helai tu kan saya cakap tadi 200. Okey. Yang satu lagi tu, apa tu lagi tu mungkin 300 kot. Tak, kita nak tanya warna. Adakah mengikut warna yang selalu orang nak pakai sekarang tahun ni? Okey, tahun ni saya memang pakai baju brick orange juga. Okey. Sama lah, kita Raja Komik kena lah ikut trend. Okey. Kita kan trendsetter kan dia lah. So, kalau jalan-jalan ni sama lah semua. Yes. Tapi tak samakan jalan. Okey. Itu persiapan tentang baju raya. Kalau dengan keluarga pula, apa di antara persiapan yang dilakukan? Okey, macam tahun ni persiapan saya dengan keluarga memang macam saya cakap, selalunya kita orang memang akan balik kampung. So of course malam raya semua tu cakap tadi beli ayam, beli lagi semua. Memang malam raya tahun ni alhamdulillah memang nak kena bergasak, kena potong bawang semua. Kita orang Melaka orang Melaka ni kalau cakap kita kena gasak sikit. Dia bergasak nak siapkan makanan semua. So malam tu bagi rendah lah jawapan dia. So ni dah apa ni, I mean like tomorrow pun dah get ready nak beli bawang. So memang meriah lah potong bawang lah ya. Potong bawang, potong potato semua. Faham. Ada tak tradisi tertentu dalam keluarga Airul ni? Kalau hari raya apa yang akan berlaku? Kalau saya dalam keluarga raya saya selalu kalang kabut. Tradisi dia kalang kabut. Semua orang pun sama kan? Tak juga. Tapi saya memang kalang kabut lah. Sebab especially bila kalang kabut ni dia jadi meriah. Itulah nak cakap tu. Dia meriah sebenarnya. Satu, arwah dulu bapa saya dah meninggal. Adik saya dah dekat 10 tahun. So masa arwah ayah dia memang selalu. So kita still maintain the tradisi. Which mean like macam meriah, kecoh. And then like bila malam raya tu baru huru-hara nak gosok baju lah juga. Dia yang paling saya tak suka bila time raya ni, bila dia Allah, bila bunyi orang nak pergi sembahyang raya kan. Time tu lah mak aku baru bangun, time tu lah baru nak gosok baju. Time tu jugalah barulah nak mandi, berebut. Toilet ada dua. Orang ada keporang tu. Macam mana? So benda tu memang dah biasa tiap-tiap tahun. And then persediaan dari segi macam saya cakap makanan tu memang kuih raya semua pun, cuma tahun ni saya kurangkan sikit. I mean like for our side, saya banyak beli yang saya target, saya plan dengan my mom, saya nak bagi orang. Which mean macam bagi orang, maksud beli kuih raya. Kita bagi dekat macam saudara, bagi sanak saudara. Saya fokus that lah. Which mean I try to plan it to do like a goodies, give to everyone when I meet up. Okey, macam untuk duit raya pula kan. Macam mana bajetnya tu? Kalau macam Airul lah, artis takkan bagi RM1 nak buang ramai tu. Macam tu. Ada. Okey, so basically macam saya, sebab saya tak ada anak buah. Tak ada anak buah. Sebab memang kita orang ni semua masih single lagi, tak ada lelaki pun. Kami dah anak buah. Nak duit raya? Boleh nanti cuba. Atau awak? Dia dah cakap satu Malaysia dengar ni. Jangan. Kan. Kita tunjuk lagi. Sebab itulah aku tak tunjuk duit raya kat dalam social media saya. Saya nampak dia low, relax je. Kalau jumpa pun kita bagi. Satu. Dah ber-QR sekarang. QR. Di kesempatan yang ada, Airul, kalau boleh berikan ucapan raya kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. Silakan, Airul. Okey, kepada semua yang sedang menonton ni, saya nak ucapkan Selamat Raya Aidilfitri Mazahir Batin. Dan kalau boleh, bila balik raya tu, buat persediaan sepenuhnya. Especially bila balik kampung. Yang mana-mana tahu, korang duduk jauh-jauh tu, plan betul-betul. I mean like, dari segi nak bawa kereta, makan dengan anak-anak. So, saya tengok banyak gila kes. Kita Raja Komen kan. So bila tengok dekat social media tu banyak gila kes yang apa ni yang tersidai, yang saya tengok 2 hari lepas yang tiba sakit perut, blok dekat kereta dekat 8 jam 10 jam. So plan, and then kalau rasa kereta tu tak pergi servis please, sebab benda tu boleh buat kemalangan, boleh menyusahkan orang lain. And then kalau boleh dari segi pemakaian raya ke apa, just make it easy lah. Tak perlu korang nampak orang yang berfashion, selebriti ni aku pun nak bergaya macam dia, walaupun kita rasa kita tak mampu. Sebab macam saya cakap, sekarang ni anak-anak baru buka sekolah. Ada anak pula. Tapi memang betul, anak buka sekolah. So kita buat apa yang kita mampu. Betul. Jadi bersederhana sajalah sepanjang Syawal ini kan. Terima kasih Airul kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Okey, baiklah Syarika, kalau kita nak balik ke kampung, anak-anak bulu kita ni, kucing, anak bulu kita ni kena hantar ke hotel. Kalau nak bawa risau juga kan dalam kenderaan tu. Jadi jom kita tengok bingkisan khas daripada Terengganu ini berkaitan dengan Hotel Kucing. Miau. Selamat pagi Malaysia.
Ketika ini, pengusaha pusat penjagaan kucing atau Hotel Kucing hampir penuh dengan tempahan daripada pencipta si bulus. Tidak terkecuali Klinik Haiwan Kuala Terengganu, Ketivet di Kuala Nerus yang terpaksa menambah beberapa sangka tambahan tahun ini. Pemiliknya Dr. Muhammad Daniel Hafiz Muhammad Suadinata berkata, inisiatif itu dibuat bagi menampung permintaan yang meningkat sekali ganda berbanding tahun sebelumnya. Ketika ini, hotel kucingnya boleh memuatkan 80 ekor kucing dengan menyediakan pakej penginapan 5 hari bergantung kepada jenis bilik sama ada ekonomi atau premium. Sekarang ni kita nampak trend cat parents sekarang ni tak berkira untuk berbelanja untuk kucing, untuk spend makanan, tinggal di hotel untuk keselesaan kucing. Di sini kita juga mementingkan aspek kebajikan kucing, di mana sangkar yang kita guna kat sini adalah aspek yang dibenarkan oleh Jabatan Veterina untuk keselesaan kucing sepanjang berada di sini. Bagi pemilik kucing, mereka sanggup menghabiskan ribuan ringgit setiap bulan demi keselesaan dan keselamatan si manja. Lebih melegakan, perkembangan haiwan kesayangan mereka itu akan dihantar melalui video kepada pemilik setiap hari. Saya tak berkira mana tentang kos sebab saya lebih fikirkan keselesaan, keselamatan kucing saya sepanjang saya tinggal lah. Jadi memang tak selalu guna perkhidmatan tinggal kucing ni? Ya, tak pernah tinggal di rumah dengan minta tolong daripada jiran-jiran setakat ni dah. Matan orang kata boarding tinggal kucing di hotel ni adalah bagus lah, sebabnya ia memudahkan kita ni cat lover cat parent ni untuk pergi ke mana-mana. Kita dah tinggalkan kucing kita ni di tempat di mana kita rasa memang ada jaminan yang baik lah, dan diuruskan dengan baik lah anak-anak kita tu. Makan dia, kalau macam klinik macam ni dia terus ada doktor kan, jadi kalau ada sakit ke apa semua, terus doktor tu boleh rawat terus. Setiap kucing yang dihantar perlu memenuhi syarat yang ditetapkan, antaranya sudah divaksin, tidak sakit dan tiada kutu bagi menjaga kesihatan semua kucing yang dijaga. Dari segi penjagaan pula, beliau dan isteri Dr. Suhaila Solahuddin akan dibantu 3 lagi kaki tangannya akan datang 2 kali sehari termasuk hari raya pertama untuk memeriksa keadaan kucing dan membersihkan sangkar. Nur Azilah Maksani, Selamat Pagi Malaysia. Itulah dia sebenarnya cara untuk kita hantar anak-anak bulus kita tadi ke hotel kucing sebelum kita pulang balik ke kampung. Ya, kalau kita ada lagu raya baru, Lebaran datang lagi. Insan yang sempat. Insan di sebelah kita juga nama tajuk lagu tu Lebaran juga. Okey, tapi yang belakangnya Mulia. Kita bersama dengan Suki. Hai Suki, apa khabar? Hai Irfan. Hai. Selamat pagi. Sihat. Ini macam boleh saing kita ni Lebaran-Lebaran ni. Nampaknya hit lagu kita dengan Suki. InsyaAllah. Okey Suki, perkembangan terkini bagaimana Suki selain daripada lagu terbaru Lebaran Mulia? Baru lepas promo, masih lagi dalam promosi untuk lagu raya Suki yang pertama, Lebaran Mulia. Ya, sebelum ni Suki pernah buat lagu raya bersama dengan rakan-rakan, bersama dengan rakan-rakan dekat GV ataupun kawan-kawan lah kan, cover juga pernah buat. So this is my first solo raya song. Betul dapat idea untuk buat lagu raya ni, siapa yang ilhamkan Suki ataupun macam mana? Suki memang dah lama nak buat lagu raya. And then so happen to be there is composer that Suki work together. Kita kata, okay, jom kita buat lagu raya, okay tak? So dia kata, okay on. Pasti Suki mesti ada pelbagai pilihan kan lagu, terutamanya dari segi genre, rentak yang bagaimana. Kenapa kali ni Lebaran Mulia ini konsep yang dipilih oleh Suki? Okay, sebenarnya Suki, I am very open when it comes to genre. I suka buat cuba genre yang interesting lah. Suki banyak buat persembahan pun Suki akan buat
pelbagai genre. But this year, I just wanted my first raya song to be something that is very close to what I have in mind kalau raya tu macam mana. Yes, so it's from my influence dari kecil sampailah sekarang. Okay, lagu-lagu raya yang Suki pernah dengar. And I also wanted to infuse a little bit of new sound, fresh sound. So it became like kacaukan. They become a combination of traditional but with a modern twist. So, lagu-lagu yang kita selalu dengar selamat Hari Raya, lagu-lagu sesuci Lebaran. So that is that kind of raya song that is forever green. Kita kata evergreen punya raya song. That is the kind of raya song that I grow up listening to. So itulah lagu raya yang Suki berniat nak buat. Maksudnya Suki tak lupakan elemen lagu raya klasik tu kan? Yes, kita masuk juga elemen moden. Tadi kalau kita saksikan sedikit bikisan berkaitan dengan muzik video yang telah dilaksanakan, bila tu penggambarannya dan di mana? Kita buat penggambaran dekat Moroccan Pavilion in Putrajaya. Putrajaya. Yes, so I was in love with the architecture. Of course, sangat-sangat cantik, and I search je. Actually, I search je dekat Google. I search je dekat Suki yang bagi cadangan. Yes, I search je dekat Google. I nak something that akan padan dengan mood lagunya, vibe lagu ni lah. So macam I search je, dia terus keluar. So macam, tempat ni cantik lah, tapi kita tak tahu. Kita ingat mungkin luar negara ke mana. Tapi sebenarnya dekat je. Betul. So I propose lah to my team, can we go here? I just want to see it sebab yang all the fine details on the door, on the the whole architecture is so amazing. So it's an honor to be able to shoot there lah. Ya, sebab selalunya kan kalau kita dengar lagu raya, dia punya muzik video pasti dekat rumah-rumah kampung. Ada payung. Tapi berbeza konsep yang dipilih oleh Suki, kita pilih konsep-konsep Morocco. Betul. Setakat ini bagaimana penerimaan peminat dengan lagu terbaru ni? So far so good. Thank you. Terima kasih kepada semua yang sokong Suki dan juga suka dengan lagu raya Suki. I hope that you share with your friends. I hope that this song will menjadi lagu latar belakang yang when you build all your beautiful memories during this festive season with your families and your friends. Sebab pasal memories kan, kenangan. Boleh kongsikan juga kenangan terindah sewaktu menyambut Hari Raya ni bersama dengan rakan-rakan yang lain. Usually kenangan Suki adalah bekerja lah dengan rakan-rakan. Biasa. Tapi yang itulah yang kenangan yang Suki rasa paling manis sekali lah. Sebab dapat rapat dengan rakan-rakan. I can feel the happiness. Suki suka tahu meriah. Tapi kalau kita imbau kembali zaman-zaman Suki kecil dulu kan, boleh kongsikan tak momen yang paling best? I'm coming from a very small place, Remban. So masa tu masih macam kampung lah. I think the whole atmosphere dia masih sangat kampung and ada main mercun. Boleh cakap ke? Boleh. Main mercun dan go from house to house, just makan with friends, main popcorn macam tu. Yang itulah untuk kanak-kanak. Yang itulah masa yang kita boleh main kan. Mercun kan tak boleh nak main bila-bila masa selalu kan. So yang itulah jadi fokus kita orang. Waktu raya sahaja. From house to house, duit raya, dapat duit raya. And then you get to eat all kinds of kuih-kuih. Jadi juadah yang paling dinantikan untuk raya ni? I ada sweet tooth. Sweet tooth. Okay. So beware. Kalau ada balang-balang tu, memang Suki akan Ini kalau konsep madu ni mesti cepat habis. Letakkan liver tau, makan sorang-sorang. Sedapnya. Kan melanda, itu semualah. Yes. Okay. I like kuih, I like cookies. Okay. Everything that is sweet. Dia memang sweet lah. Dia tak adalah orang kata rendang, lemang, ketupat. Dia tak. Yang tu pun suka juga. I pun suka juga. Tapi I'm more sweet tooth kind of person. Ikut mama. Okeylah, Suki datang rumah kita hidang tu. Kita dengan kuih-kuih saja. Hidang kuih-kuih. Yes. Bring on the quiz. Dan bercakap tentang lagu Lebaran Mulia ni kan, apa di antara promosi yang telah dilakukan oleh Suki sendiri selain daripada SPM ni? So far we have been very active on social media, TikTok. Kita buat hari tu ada seseorang tu dia show kucing
kucing yang menari. Kucing yang menari. Dekat TikTok. Dan lepas tu dia cakaplah dengan Suki, what if Suki buat macam ni? You suruhlah, you masukkan kucing ni dalam lagu you. Lepas tu you nari ikut step kucing tu. So we were just having fun. Really, just having fun with the promotion of the song. Soaking in all the festive punya mood tu, the vibe. So it's nothing too serious. Betul. Walaupun lagu dia macam serius. Suki, tapi ucapan untuk peminat di luar sana sempena Hari Raya ni? Okey, Suki nak mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua. Maaf zahir dan batin. Enjoy your family time. Please be safe on the road and take lots of pictures, of course, and share it because I want to see it. And if you use my song in your videos, don't forget tag me. Okey, jangan lupa untuk sertakan juga tag Suki untuk lagu Lebaran Mulia. Ya, betul. Terima kasih Suki. Terima kasih. Kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Jadi tapi kita boleh lepaskan Suki. Jangan bangun dulu Suki. Sebab kita nak dengarlah lagu baru daripada Suki ni. Lebaran Mulia. Apa-apa kami ucapkan terima kasih kepada penonton yang setia bersama kami bermula jam 8 hingga 10 pagi. Kita ucapkan selamat Hari Raya kepada anda semua dan jangan lupa untuk pulang ke kampung dengan keadaan yang selamat, berhati-hati di jalan raya. Ya, betul. Anda juga kenalah semak bagaimana sebenarnya ramalan kaji cuaca. Dan juga jangan lupa untuk hantar ucapan raya kepada SPM nanti. Bolehlah Irfan dan juga saya bacakan dan juga tengok video klip anda. 15 saat je, jangan panjang-panjang. Okey, terima kasih semua. Saya Irfan Syamina Sution. Dan saya Syafiqah Ishak. Sehingga kita berjumpa lagi. Kita tinggalkan Sukilo Lebaran Mulia. Berhiasakan meraihmu Ramadan sebulan berpuasa, ramai yang bersukaria menyambut Syawal mulia bersama, bersiap pulang ke desa bertemu tercinta. Ampun maaf di pohon dipindah, salam Lebaran mulia menyambut kemenangan jiwa. Jangan lupa yang tiada, doakan di pagi mulia. Selamat, selamat, selamat Hari Raya. Selamat, selamat, selamat Hari Raya. Tak perlu ada sengketa, bermaaf-maafan, bergembira, bersiap pulang ke desa bertemu tercinta. Ampun maaf di pohon dipindah, salam Lebaran mulia menyambut kemenangan jiwa. Jangan lupa yang tiada, doakan di pagi mulia. Selamat, selamat, selamat Hari Raya. Selamat, selamat, selamat Hari Raya.
Selamat, selamat Hari Raya. Selamat, selamat, selamat Hari